kita, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus saleh, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun masih hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda Tuanku Haji Ibrahim Haji Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ma tawfiqi illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kasih hidayah inayahnya juga dapat kita bertemu lagi pada pagi yang penuh bahagia ini dalam masjid yang penuh barakah ini untuk menyambung perkongsian kita setelah berhenti untuk 10 hari Ramadan dan menyambut hari raya. Jadi sebelum agaknya belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat hari raya, maaf saya batin, kulli am wa antum bi khair. Moga-moga ada umur kita untuk kita bertemu kembali dengan Ramadan, untuk kita pesta beribadah, menegakkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang tidak terhingga bagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagindalah satu-satunya yang merupakan contoh teladan kita dalam perjalanan untuk kita kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada jalan lain yang perlu kita pelajari, bahkan perlu kita turuti melainkan jalan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar dan terjemahan itulah berhimpunnya kita pada pagi ini. Setiap Khamis sebelum ni, dah 20 kali Khamis dah pun kita berkumpul untuk cari ini, untuk belajar apa yang dibawa oleh Nabi kita dan bagaimanakah cara untuk kita satu persatu menuruti perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mencapai hakikat ubudiyah, hakikat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita yang terakhir dahulu telah kita menutup tajuk apa ni? Ihsan adalah kesempurnaan ahli sunnah wal jamaah, di mana telah kita bincang betapa perlunya kita dalam perjalanan ini mencapai akan martabat ihsan. Sebab Islam itu, agama itu terdiri daripada iman, Islam dan ihsan. Betapa perlunya ada ihsan supaya menyempurnakan agama kita. Dan kewajipan mencapai ihsan itu adalah wajib. Namun begitu berbagai cara untuk menyapainya itu adalah pilihan kita yang mana caranya. Dan dalam perjalanan ini perlu difahami apa itu hakikat dan syariah. Betapa keduanya tidak boleh berpisah, betapa tidak boleh mengambil syariat semata-mata ataupun mengambil hakikat semata-mata. Pasti yang sebenarnya keduanya mesti berjalan serentak. Sebab syariat itu pun perintah Allah Ta'ala, hakikat itu pun apatah lagi tak boleh tinggal. Dalam itu telah kita faham, dalam berhakikat itu akan fahaman wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud itu ada dua, ada yang benar dan ada yang salah. Bagaimana di mana bezanya? Mengiktikad akan wahdatul wujud itu yang sesat, merasai akan wahdatul wujud itu yang benar. Juga telah kita bincang akan perbezaan wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud dan sebagainya. Dan telah kita bincangkan 4 perkara yang menghijab manusia. Juga bagaimanakah jalan keselamatan akidah kita ini, mesti dia bermula dengan ilmu dan akhirnya berpindah kepada latihan amalan untuk mencapai ihsan tadi, sehingga mencapai muraqabah, ada perasaan, dan juga mencapai paling tingginya mencapai martabat ihsan musyahadah,
Ini ada pandangan pada mata hati kita, memandang segala-galanya adalah la ilaha illallah. Tiada yang lain, semuanya menzahirkan wujud Allah Subhanahu wa taala, akan sifat Allah taala, akan asma Allah taala, akan af'al Allah taala semata-mata. Dan berbagai lagi lah amalan-amalan lain yang telah disebut oleh yang kita, katanya zikir, istighfar, selawat dan berbagainya lagi. Tiada lain maksud kita beramal tadi melainkan untuk proses penyucian rohani kita, jasmani kita, qalbi kita, untuk kita kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya, hingga Allah Ta'ala menyikapkan kembali, membuka kembali nur ihsan yang ada dalam dada kita, hingga akhirnya kita kembali merasai dan memandang akan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terzahir pada diri kita dan pada seluruh alam ini juga. Itu perlu dicari. Dan hari ini kita menyambung tajuk baru, bab baru. Kalau kitab putih tu halaman 65. Ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua marhalah. Mana kita buat rumusan. Ini masuk bab rumusan dah. Pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua marhalah, ataupun fasa, ataupun tahap, ataupun peringkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah, yakni Allah Ta'ala, yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, yakni kaum kafir, kaum Quraisy, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Maka berpandukan ayat di atas dan berpandukan sirah nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata peringkat ataupun marhalah pendidikan Rasulullah SAW ada dua peringkat. Yang pertamanya boleh disebut pada fasa Mekah. Ini berlalu selama 13 tahun. Ini fasa di mana membicarakan tauhid, pegangan yang ditasdikkan pada hati. Fasa Mekah ni fasa tauhid, fasa penanaman tauhid yang bukan sekadar diketahui, bahkan dibenarkan pada hatinya. Mengambil daripada bahagian pertama ayat tadi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini dialah yang mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan mereka. Pada bahagian pertama ayat ini difahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk membacakan ayat-ayat kepada mereka. Ini yang pertama, yakni memberi ilmu, ketauhidan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ilmu itu disucikan mereka, disucikan jiwa mereka. Betul disebut dalam martabat ini ada tiga pecahan. Yang pertamanya adalah ilmu yakin. Ini tauhid tasdik pada martabat ilmu. Dicerita, digambarkan menerusi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bagaimana akan Allah Subhanahu wa taala itu secara ilmunya. Namun bukan sekadar itu, sebab kalau ilmu semata-mata tidak boleh pergi jauh. Tapi perlu dia berpindah kepada martabat kedua ni, fahaman ainul yakin. Ini tauhid tasdik martabat rasa, yakni ihsan. Ini tauhid yang dibenarkan pada rasa. Yang pertama ni tauhid pada martabat ilmu, benar bagaimana Allah Taala itu pada ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya, segala puji bagi Allah, Tuhan, pentadbir, pengatur sekalian alam. Itu ilmu. Bagaimana merasainya Allah Taala mengatur sekalian alam ini. Itu yang kedua tadi, kena rasa. Sebab itulah Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mana diseksa oleh kaum kafir Quraisy
dengan meletakkan sebiji batu, sebuah batu yang besar yang diangkat oleh 4 orang, letak atas dada dia. Kalau sekadar dengan ilmu ketuhanan, sekadar menyebut ahad, ahad, ahad dengan ilmu semata-mata, maka nescaya pecahlah dadanya. Tapi disebabkan sekurang-kurangnya ada rasa bertuhan ketika dia menyebut kalimah ahadun ahad. Jadi Nabi lah memahami, merasai, bahkan memandang. Tiadalah batu itu berat, tiadalah batu itu berkuasa menghancurkan dadanya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Disebab keyakinan yang bulat pada Allah Taala, maka tidak pecah. Batu tu tak boleh buat apa-apa pun kepada dia. Kalau kita letak batu atas dada kita hari ni, pecah belaka, mati situla kita hari ni. Tahu? 4 orang angkat batu, so gitu. Sebab tidak ada keyakinan kita pada Allah Ta'ala yang menguasai segala sesuatu. Itu kena ada rasa. Itu kena pindah lagi hakul yakin, ini tauhid tasdik pada martabat syuhud, ihsan, memandang. Sebab hak memandang dengan mata hati, memandang dengan mata kasar, terus dia masuk ke mata hati, tak putus dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memandang segala-galanya dalam tadbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berlaku segalanya dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang masuk aliran training motivasi, dia akan baca bahawa fasa Mekah ini adalah fasa pembinaan SQ dan EQ pada para sahabat. Fasa pembinaan kecerdikan rohani, bukan kecerdikan apa? Kekuatan rohani dan kekuatan emosi kepada para sahabat. Itu fasa ketauhidan, kepercayaan, keyakinan, itu SQ. Dan fasa EQ, merasai, memandang, membina jiwa kita itu, membina kasih sayang. Itu hasil dia. Biar ada jiwa demikian, ada SQ dan EQ. Ini dibina oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika di fasa Mekah. Maka perjalanan pun kita sama, kena ada SQ, kena ada keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepercayaan yang jitu pada Tuhan. Bukan sekadar pada Tuhan, kepercayaan kita pada obat lah yang sebenarnya menyembuhkan kita. Kita makan obat tadi, sebab dia sebut sebelum ni kan, maknanya dia 70% daripada pesakit hari ni sembuh bukan kerana obat, tapi kerana percaya obat itu menyembuh. Hakikatnya Allah Ta'ala juga. Dia cerita bab syariat ni. Okay, maknanya gitu. Bila makan obat tu, kadang obat tu kosong aja, disebut placebo, obat yang placebo effect, obat kosong diberi doktor untuk kita makan. Tapi sebab kita yakin kepada doktor dan yakin pada obat itu, walaupun beri obat kosong, tidak ada apa-apa pun. Kalau obat homeopati, obat gula kosong saja, kita makan gula je sebenarnya, tapi baik. Sebab kepercayaan kita kepada kuasa penyembuh yang Allah Ta'ala letak pada obat tadi. Bukan obat itu sendiri, kepercayaan. Jadi apatah lagi kalau kita letak kepercayaan ini pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak kala itulah percayalah kita sebagaimana percayanya Nabi Ibrahim AS, sehingga api tidak membakarnya tak kala mana dia bakar dalam api yang sebesar bukit. Itu kalau ada keimanan yang sebegini, kepercayaan sebegini, inilah yang terhasil kembali manusia-manusia yang hebat, yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh walau bagaimana sekalipun. Juga terhasil manusia yang amat mencintai sekalian yang ada di muka bumi ini. Terzahir padanya EQ tadi, emosi, kasih sayang. Sebab dia percaya sekurang-kurangnya dalam aspek SQ dia, aspek ketauhidan dia, terpercaya apa? Sekurang-kurangnya yang nak dicapai. Kata yang dia kita percaya bahawa Allah SWT amat menyayangi kita, itu sekurang-kurangnya. Sebab tu dihimpunkan, disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW bahawa ibu kepada Al-Quran itu duduk dalam surah Al-Fatihah. Dan ulama dan ibu pada Fatihah itu terkandung dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ini terhimpun akan sifat asma' Allah, asma'ul husna Allah Ta'ala yang 99 itu dalam kalimah Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi semuanya berlaku dengan kasih sayang. Jadi yang ini yang perlu kita percayai kembali sekurang-kurangnya. Percaya bahawa Allah amat menyayangi kita.
percaya bahawa Allah amat mencintai kita. Sebab tu jangan dicari cinta Tuhan. Salah cari cinta Tuhan. Sebab cinta Tuhan telah ada, telah ditemui, ada dah dengan kita cinta Tuhan itu. Tapi carilah bagaimana membalas cinta Tuhan. Itu sebenarnya. Ini sekurang-kurangnya dengan satu, Tuhan sayang kita. Maka bila Tuhan sayang, takkan apa yang berlaku dalam hidup kita ini tak molek untuk kita. Mesti setiap yang berlaku adalah kebaikan untuk kita. Tu benda yang nak dicapai sekurang-kurangnya. Biar rasa gitu. Sebab tu sekurang-kurangnya kita kena ada bersangka baik dengan Tuhan. Sekurang-kurangnya biar ada situ. Jangan bersangka buruk dengan Tuhan. Jangan ada sedikit pun. Apatah lagi jika tinggi lagi, bersabar, redha dan syukur dengan takdir Allah SWT, itu lebih tinggi. Dan bila kita meyakini Allah Ta'ala mencintai kita, bahkan segala-galanya yang depan kita ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila benar kita yakin Allah mencintai kita, maka kita pun akan berjalan untuk mencintai sekalian yang ada, untuk membalas cinta Tuhan tadi. Balas cinta Tuhan dengan mencintai sekalian makhluknya. Cinta pada makhluk adalah cinta pada Allah. Sebab tu kita kena berkasih sayang dengan semua. Itulah EQ kita. Tak boleh kita balah dengan orang, tak boleh beramasam muka dengan orang, tak boleh kata ada kebencian pada orang lain. Dia sebut orang pada makhluk tadi bukan sekadar orang, binatang hatanya, tumbuhan hatanya. Bila sebut orang bukan sekadar orang Islam, orang bukan Islam, bukan hanya sekadar bangsa Melayu, tapi bangsa Cina, India, semua perlu dikasih sayangi, perlu dicintai. Sebab semuanya adalah penzahiran akan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Ini hasil daripada tauhid. SQ yang benar menghasilkan EQ yang benar, mengasihi semua. Ini diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam fasa yang pertama ini. Terbina para sahabat yang demikian. Terzahir pada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu dalam satu peperangan dengan seorang Yahudi. Yahudi sudah kalah, pedang telah jatuh. Ini cerita biasa dengar dah. Yahudi meledah muka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyarung kembali pedangnya dan berlalu pergi, tak jadi bunuh. Hingga Yahudi mengejar Sayyidina Ali, ditanya kenapa tidak bunuh dia selepas dia buat begitu. Sayyidina Ali menjawab, kan tidak mahu membunuh dengan kebencian, sebab ingin membunuh dengan kasih sayang. Membunuh sebab selama ini Yahudi tu kalau dipanjangkan umurnya lagi makin banyak buat jahatnya. Di situlah hikmahnya berlaku peristiwa itu, supaya dengan asbab inilah Yahudi tu masuk Islam akhirnya. Itu semua Tuhan buat ni molek belaka. Dalam hidup kita pun, kalau tak kerana benda hak buruk-buruk dulu hak berlaku dalam hidup kita, kononnya buruk lah. Zaman kita muda-muda dulu, tak jadi gini kita pada hari ini. Itu sebenarnya yang ni kita kena belajar mencari kasih, belajar merasai cinta Tuhan. Cari dah ada dah. Cari rasa, biar gitu sekurang-kurangnya. Betul Allah cinta pada aku, betul Allah sayang pada aku. Ya, sakit sekalipun yang menipu aku, tapi sakit ini adalah cinta Tuhan pada aku. Walaupun hidup aku miskin sekalipun, melarat sekalipun, inilah cinta Tuhan pada aku dalam bentuk begini. Kita yang kaya pun sebab Tuhan cinta kita ya. Kita diberi kekayaan sebab Allah tahu jika kita jatuh miskin, kita akan jauh daripadanya. Maka Tuhan maintain kita supaya kaya. Ada orang Tuhan tak beri kaya sebab Tuhan tahu kalau orang ni kaya, maka akhirnya dia akan jauh daripada Tuhan. Walauzubillah. Sebagaimana dalam berlaku pada seorang sahabat Nabi kita yang bernama Sa'labah. Ini cerita masyhur. Dia berdoa, minta Rasulullah berdoa dia daripada miskin supaya jadi kaya. Rasulullah tidak mahu berdoa. Sekali, dua kali. Yang ketiga dengan berat hati Rasulullah berdoa. Tapi dah makbul doa Rasulullah, kerja kaya raya hingga sibuk dengan jaga kambing dia, sehingga tak datang sembahyang berjemaah dengan Rasulullah. Akhir sekali sehingga tak bayar zakat bila keluar turun perintah zakat. Ni. Itu kita jangan kata apalah. Kita usahalah cari kaya. Sebab kepada syariatnya itulah kebahagiaan hidup dunia. Dan dengan kaya itu boleh kita infak fi sabilillah yang banyak. Tu maksud kita. Tapi kalau Tuhan tak bagi kaya, Allah lebih tahu. Jangan kita kata buat apalah Tuhan gini, sedangkan Tuhan beri kaya pada orang kafir dan sebagainya. Tidak. Inilah SQ yang nak dia ada ini. Mana zahirkan EQ tadi. Zahirkan pada semua orang.
pada hari ini. Jangan balah dengan siapa dia pun. Senyum sentiasa. Sebab apa? Semuanya adalah penzahiran hak Allah SWT juga. Ini yang ditanam dalam fasa pertama di kota Madinah, Makkah Mukarramah. Fasa kedua di Madinatul Munawwarah selama 10 tahun adalah fasa membicarakan tauhid perbuatan. Tetap dia tauhid tapi dizahirkan, dia benarkan ketauhidan itu, ditasdikkan menerusi perbuatan kita. Mengambil daripada bahagian kedua ayat tadi, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Dan mengajar mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maknanya dihuras ni mengajar kitab mana turun. Ayat Quran kalau tadi pas ketika di Mekah semua ayat berkaitan dengan tauhid. Bila masuk fasa Madinah, ayat Quran yang mula turun berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan muamalah, munakahat, hudud dan sebagainya. Ia berkaitan dengan IQ. IQ. Kalau belajar training itulah IQ, ilmu-ilmu. Fakta-fakta mula keluar. IQ. Kekuatan akal. Membina kekuatan akal fikiran. Solatnya begitu begini, puasanya begitu begini, kitab. Tu. Dan diajar juga hikmah. Ini bagaimana bertindak dengan baik. Iaitu kita disuruh solat, keadaan solatnya begini, puasanya begini. Bagaimana dalam hidup untuk solat, bagaimana dalam hidup untuk melaksanakan solat dan puasa tadi. Itulah hikmah. Disuruh kita menyampaikan Islam. Islam itu begini, beritahu ada orang orang Islam. Tapi cara laksana itulah jangan cara hikmah. Itu AQ dia panggil. Kalau ayat ni kita AQ. Kalau tadi IQ, ini AQ. Kebijaksanaan bertindak. Macam mana nak bertindak dengan betul? Jadi contohnya baca kunut. Nak baca kunut, itu IQ tu baca kunut tu. Perintah baca kunut ada dalam hadis. Martabatnya pada ahli sunnah pada Imam Syafi'i sunat muakkad. Maknanya beratlah, sunat tapi berat. Maknanya seboleh-bolehnya kena buatlah. Tapi bila kita pergi ke satu negeri di utara, sebutlah tahu semula Kedah, negeri Perlis, di mana mereka tak terima baca kunut ni. Dengan fahaman mereka tak salah. Sebab benda ni benda khilaf. Jadi bagaimana AQ kita dalam bertindak bila tersembahyang subuh sana? Jadi tu imam contohnya orang kata. Adakah kita nak bawa IQ tadi ataupun nak cara hikmah? Bagaimana yang hikmahnya? Kalau kita baca kunut itu tidak hikmah. Itu salah sebab akan menyebabkan perpecahan, perbalahan. Balik pada IQ tadi, kasih sayang. Tu. Benda tu bukannya wajib daruri, bukan wajib pun sunnah. Kenapa nak bertegak benda yang boleh membawa, apatah lagi benda tu akan bawa pada perpecahan? Tak boleh, salah. Tinggallah pada masa tu. Duduk seorang mayat rumah tak apa, baca lah kunut. Mayat depan orang ramai jangan baca. Bukan kita menolak benda tu, sebab dia khilaf. Ini nak hikmah. Ini bertindak dengan bijak. Lapang 20 tengok orang lah. Buat lapang pun baca panjang-panjang ketul lutut makmum. Tak payah tengok lapang aja tapi panjang sangat ketul lutut makmum pula. Laju sangat, dak kejar, dak mengah makmum kata. Dak jadi juga. Dak bijaklah kata. Kata AQ tu biar bijak. Tidak ada orang terasa hati dengan kita. Macam tadi lah, mak ayah kita buat salah, memang salah pun. Pada segi ilmu IQ salah mak ayah kita. Tapi bagaimana cara menegurnya? Sini kadang-kadang salah tegur. Kadang suami buat salah, isteri berada di pihak yang benar, tapi cara yang tegur itu salah. Bila cara salah, maka salah. Kadang-kadang isteri buat salah, cara suami tegur salah, sehingga isteri tak terima, maka teguran itu salah. Walaupun atas fakta betul, sebab atas IQ, fakta ni IQ betul, kita betul. Tapi bila cara tak betul, maka tak betul tindakan itu. Itu penting pada hikmah tadi. Ini Rasulullah ajar bijak. Sebab tu kita belajar fiqh, peringkat awal kita bermula dengan kita Imam Syafi'i, Imam Zaid, Imam Syafi'i. Ni kita peringkat sekolah menengah universiti kata. Kita dah masuk orang dewasa ni, luaskan skop fiqh kita. Supaya apa? Supaya kita boleh bebas, mudah nak berhikmah tadi.
Kena orang sakit apa? Orang sakit buasi. Biasa orang sakit buasi dia terkentuk saja. Nak semayang lagu mana dia kata? Tak boleh kata. Batal semayang baik mula Allah kata. Bila ada kaedah, rupanya ada mazhab lain yang mengatakan, saya lupa mazhab apa, terketuk tak batal semayang, tapi sedara batal semayang. Daripada masa tu mazhab Hanafi kan. Maka ambil mazhab Hanafi lah pada tu atas diri dia khususiah lah. Dia tak buatlah orang ramai gini atas diri peribadi, sebab dia ada masalah tu. Orang lain tak ada masalah, tak apa. Jadi kita bila ada luah macam ni, kita boleh khabar dia. Boleh buat lagu ni. Hikmah. Jadi senang kawan tu dengar. Ni kedok tu, kita nak semayang lagu mana? Jadi kawan ni sebab dia tinggal semayang, bukan tak mau semayang. Susah atas dia semayang sebab dia sakit dia. Lepas tu perlu ada orang ngajar cara baik. Ni kau ada orang tua dok nak bangun. Nak buang air tu masalah pasal pakai pamper. Maknanya kalau suruh juga semayang semua apa? Setiap kali masuk waktu pergi bersih diri gini-gini. Nanti ramai orang tua tak tahu semayang lagi. Dan kat sana ada khilaf yang mengatakan boleh kita jamak tanpa qasar bagi orang yang sakit tadi bila keperluan tu timbul. Senang kan kita ngajar itu khabar dia ni hikmah. Itu bukan kawan tu nak tinggal semayang, tapi bila susah kan jadi susah lah. Bila kita memudahkan dia dengan sebab yang ada, ni apa masalah, ni hikmah. Macam satu cerita dia bawa oleh yang berlaku tak silapnya di Thailand, dalam satu kawasan di Thailand. Masalah tak hikmah lah ni. Ada apa gerakan tabligh pergi ke sana, duduk dalam kawasan tu kawasan orang asli dalam hutang. Mereka tak berdakwah pada orang asli ni. Mungkin pernah dengar dah cerita ni, saya cerita tapi ulang balik je sebagai ambil iktibar daripadanya. Mereka duduklah cara mereka, tak pernah pergi pun rumah orang asli jadi berdakwah dan sebagainya. Tak buat cara hidup macam orang Islam je lah. Secara apa, berdakwah secara hal, secara akhlak dia. Hingga orang asli tertarik dengan sifat mereka. Sehingga tanya, buat apa mu lain daripada orang lain? Gini. Hingga dia cerita sebab kita nak orang Islam, gini semua. Hingga mereka berminat untuk masuk Islam. Tapi golongan ini pada masa tu orang tabligh ni kawasan dalam hutang. Banyak kawasan tu kawasan babi je banyaknya, babi hutang banyak untuk dimakan. Jadi mereka tak sebut lagi haram makan babi hutang. Sebab kita nak makan dia. Dia tak ada kambing lah tu dalam hutang tu. Ada lembu, ayam pun ada. Kok banyak babi hutang mudah cari. Dia tidak disebut akan haramnya babi hutang lagi. Sehingga kawan ni Islam, orang asli tadi, tapi tetap makan babi. Hikmah, bertindak cara hikmah. Dia orang masuk Islam, beriman pada Allah Ta'ala, semayang buat semua buat lah. Babi je dia makan lagi, makan benda yang haram. Tapi bila berita ni sampai kepada pihak jabatan agama lah boleh sebutnya, maka mereka telah bertindak dengan satu tindakan yang tak sewajarnya mereka buat. Bila dengar puak ni Islam dan makan babi, mereka kata haram hukumnya makan babi, terus menegahkan akal hukum. Hingga apa jadi sebenarnya? Dah aku tak boleh makan babi, nak makan benda kita. So makan pokok je, makan buah je. Mu pandai makan daging, aku nak makan daging kau. Dia kata bagak gitu lah. Akhirnya pakak murtad belaka. Alhamdulillah. Tidak berhikmah dalam bertindak. Sedangkan yang mana lebih besar, dosa hati ke dosa makan? Dosa tidak bertauhid tadi lebih besar, dosa syirik pada Allah. Sedangkan golongan tabligh yang masuk tadi, mereka memang rancangan dia orang masuk Islam dulu, nanti kita ajar anak-anak dia orang ni. Kita cerita pada anak-anak lah. Ayah-ayah ni biarlah, dah orang kata dah tegal dah makan babi kan. Dah kerah dah, nak susah nak ubah dah. Kalau buluh kata jadi rebung batang dah kah ketung dah. Ni anak-anak rebung ni. Ni kita didik, nanti dia orang akan tinggal lagi makan babi tu. Tu kaedah hikmahnya. Itu juga apa yang buat oleh Sunan Kalijaga, seorang wali songo yang masyhur, bermain wayang kulit. Nak wayang kulit ni cerita je Ramayana, ramai cerita-cerita Hindu. Tapi itu cara berdakwah. Bahkan banyak kadang-kadang aspek-aspek kehidupan agama Hindu tu tidak dilarangnya. Biar dulu, asalkan masuk Islam dulu. Hingga ramai wali songo lain yang bertanya balik, kenapa tak buat gitu, kenapa tak bertegas? Dia kata kalau aku bertegas mengatakan Islam begini-begini, maka ramai tak akan masuk Islam. Pada golongan inilah tepat kawasan dia tu. Ni tengok hal tepat lah. Bila sebut hikmah ni, tak mesti Terengganu gini, Kuala Lumpur gini, tak boleh. Terengganu mungkin gini, Kuala Lumpur mesti gitu. Tengok suasana tak sama, dia satu tempat ke satu tempat.
Sehingga ternyata ramai masuk Islam dengan kaedah Sunan Kalijaga tadi. Kalau tak silapnya Sunan Giri atau Sunan Bonang, dia pergi satu tempat. Orang ni memang tempat kuasa orang Hindu ramai. Antara cara, dan memang orang Hindu tak makan lembu kan. Jadi antara kaedah dakwah Sunan Kalijaga, Sunan tadi itu, Sunan Giri tak silapnya, adalah dengan dia berdakwah orang Hindu masuk Islam dengan dia tak makan lembu tu. Dia makan kurban aja. Daging kurban dia makan, lembu tak makan. Dia apa orang kata menghormati lembu tu tambak depan masjid hingga orang Hindu tertarik. Macam menghormati Tuhan dia kan. Tuhan asal Hindu dia, sehingga tertarik mereka masuk Islam akhirnya. Sehingga sampai hari ni orang-orang yang daripada keturunan kampung ni tak makan lembu. Bukan kata haram, menghormati orang Hindu saja, bukan dia kata hukumnya haram. Ni kaedah. Ini kata hikmah. Sebab tu perlu ada begitu juga dalam pelaksanaan syariat kita hari ni. Sebab tu ramai anak muda ni terutamanya, bahkan ramai juga orang tua pun sebenarnya yang jadi tak minat nak pada Islam ni, nak minat beramal. Sebab apa? Sebab nampak susah beramal tu. Sebab kita memilih cara-cara yang susah. Tadi kau sebut tarawih mesti 20. Dah kita dah erok ada orang bagi bulan puasa kan dah erok. Sehat tu pun habis yang kata. Tapi dia kata tarawih itu buatlah sekadar mana mau. Sebaiknya 20. Tak boleh ada khilaf kata 8. Ada suruh kurangnya buat 4 rakaat. Sedap sikit rasa. Buat kodar kita kan. Tak mesti direct buat 20. Buat 4 dulu rehat. Tu panggil tarawih bersenang-senang. Sembahyang bersenang-senang, relax-relax. Kau bukan nak derah-derah, relax-relax. Itu maksud. Kalau di Yaman, dia kalau lepas Isyak ada dah satu masjid tarawih. Nanti pukul 10 ada satu masjid tarawih lagi. Pukul 12 ada pula satu masjid tarawih lagi. Orang kaki tarawih dia pindah masjid kan. Bukan 20 dia buat semalam sampai pukul subuh yang main tarawih lah rakaat. Menggalakkan sebab ringan tak susah kan. Ni kau mesti lepas Isyak mayah lalu. Tak boleh kan. Dah kita lepas buka puasa masuk makanan kat lemah tubuh tu. Kau golek kata nak tidur je. Tidurlah dulu. Mayah balik dengan malam nanti. Islam ni luas. Islam ini kerahmatan. Islam ni hikmah. Baru seronok dengan Islam ni. Oh seronok lah Islam ni. Itu yang sebenarnya. Ni banyak jalan ini kita buat cara tak betul. Jadi kerah Islam itu. Kita men-highlightkan apa? Menonjolkan aspek ibadah semata-mata. Sedangkan di sana aspek lain banyak. Aspek kasih sayang, aspek ketauhidan tadi contohnya. Tu. Maka di sini dalam fasa Madinah ini dia bawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW akan aspek ibadah pertamanya, aspek akhlak, munakahat, ekonomi, politik, jenayah, sosial dan lain-lainnya. Sini lebih apa? Muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Tindakan. Maka dua pelajaran ini wajib dipelajari dan diamalkan. Kena belajar. Kena ada SQ, EQ, IQ, AQ. Kena ada belaka. Bagus betul kita bertindak, bagus bijak. Dakwah Rasulullah SAW dengan wanita apa Yahudi yang buta, beri makan. Tak dakwah sikit, dakwah je beri makan je. Sampai wanita Yahudi itu kutuk Nabi, tetap beri makan. Suak lagi kata. Dia tak sama dengan satu tempat individu dengan individu tidak sama. Tak boleh dipukul sama rata. Dia kena tengok keadaan. Inilah hikmah. Ini perlu dipelajari. Bagaimana nak dapat hikmah? Kena ada SQ tadi, ada EQ. Dia kena mula pada tauhid juga, bimbingan daripada Allah Ta'ala. Itu timbul perasaan kita buat gini. Kaedah-kaedah tu, ilham-ilham akan Tuhan turunkan pada kita supaya bertindak dengan penuh kebijaksanaan, penuh kasih sayang, sehingga tidak ada orang yang terguris dengannya. Macam tadi IQ ni boleh juga kita sebut kalau sistem pejabat apa, IQ adalah sistem pejabat. Maknanya contohlah orang nak buat satu permohonan kerja ke apa ke, sistem IQ dia kini si orang kena step by step. Itu IQ. Tapi mungkin kalau datang orang yang dalam keadaan susah, kita permudahkan urusan itu aspek EQ. Jangan diberat-beratkan kata. Macam berlaku satu tempat nak sebut, susah jadi urusannya. Jadi orang kata kerenah birokrasi banyak sangat. Itu sebab terlalu ikut pada sistem. Tak boleh. Di sana kena ada kelonggaran EQ, kasih sayang. Tengok hal ewa kat depan kita tu macam mana. Orang tua mari, dokang suruh beratur juga. Tak. Aspek EQ kena beratur belaka. Tak kira siapa dia pun. Tapi atas dasar EQ, kasih sayang,
Tak apalah masjid gih potong duduk depan, ada kaunter suku ni, ada pejabat-pejabat buat sekarang ni. Baguslah. Kalau dulu tak ada beratur juga orang tua pun kata. Orang muda pun tak boleh. Masjid duduk lah tu. Sebab tidak ada IQ tadi. Kalau tidak ada EQ, maka EQ-nya biar je. Macam naik bas kursi ada kosong orang muda duduk diam je. Kursi aku naik dulu kan. Atas IQ ni betul lah. Pada sudut EQ, sebab mu naik dulu betul lah kursi tu hakmu. Tapi sudut EQ tak betul lah. Siang kat orang tu, orang tua, bangun lah. Itu lebih baik EQ-nya dalam bertindak. Itulah hikmahnya. Jadi kena belajar semua kita ni. Nah, jadi daripada ketauhidan yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Seterusnya ada rajah tu, gambar rajah. Dua marhalah mendidikan Rasulullah, marhalah Mekah, Madinah, semua tu. Mekah membicarakan tauhid ilmu yakin dan tasdik pada hati, juga ainul yakin dan hakul yakin. Madinah membicarakan tauhid perbuatan. Itu semua contohnya. Okay. Banyak pengajian pada hari ini hanya menupu pada hukum hakam, iaitu fasa Madinah semata-mata. Tetapi pengajian akidah pada martabat ilmu dan ihsan, yakni fasa Mekah, tiada ditekankan. Ni banyak. Sekarang ni mula bercambah balik, alhamdulillah. Tapi kalau zaman-zaman 70-an dulu dia bermula meninggalkan. Kalau sebelum daripada 70-an rasanya banyak pengajian-pengajian martabat akidah ni, ilmu apa, martabat ilmu, martabat ihsan. Pergi masuk era zaman 70-an mula terbalik. Yang banyak kelas pengajian tentang hukum hakam, hingga akhirnya salahnya menjatuhkan kelas pengajian akidah tadi. Sekarang ni mula balik semula pengajian akidah ni. Alhamdulillah. Tapi secara umumnya masih kurang. Sedangkan agama jika tiada bergabung tiga unsur tersebut, yakni iman, Islam dan ihsan, adalah pincang. Ia tiada mampu menghasilkan buah. Sebab agama itu daripada iman, Islam dan ihsan. Bagaimana hadis yang panjang yang kita bincang dah sebelum daripada ini. Agama adalah ibarat sebatang pohon. Tauhid dan ibadah bagaikan akar dan batang bagi pohon pokok tersebut. Terbalik. Batang bagi pokok tersebut. Ayat. Maknanya tauhid ini ibarat akar, ibadah itu ibarat batang bagi sebuah pokok. Manakala dahan dan buahnya adalah syariat dan akhlak. Dahan ni syariat, pengibadah tadi, dan buah adalah akhlaknya. Pohon yang tiada mempunyai kekuatan akar dan batang mudah tumbang apabila adanya angin atau serangan serangga dan binatang tadi. Ini contoh. Ini iman itu, agama itu ibarat pokok, kata ayat dia gitu. Tauhid itu akarnya. Sebab tu kalau tengok pokok, kalau kita tarik buang, cabut pokok mana-mana sekalipun, pokok tinggi mana sekalipun, nescaya akarnya lebih panjang daripada dahan dia, batang dia. Tariklah. Kok dia mujina sekalipun selerak tu, so tarik ekor dia. Tak tarik molek lah, jangan bagi butuh. Butuh memang tak buat pendek tu, tarik molek, cari molek. Memang akar lebih panjang. Ini sebenarnya tauhid dia ke dalam. Orang buat bangunan pun sama. Tapak bangunan tu ke dalam berbanding dengan tingkat ke atasnya. Malaysia bangunan paling tinggi bangunan dia KLCC ya. Ke menara KL tinggi lagi. KLCC ya, tinggi tak? Petronas Twin Tower. Tahu tak banyak mana seming yang buat bubuh dalam bumi ya? Tengok atas banyak tinggi kan, banyak seming kan. Tahu tak air bubuh dalam bumi banyak mana? Akar dia. Atau banyak mana air bubuh? Tak silap saya dalam National Geographic itu ada sikit sebut 24 jam curah seming. 24 jam curah semingnya. Mana lori mari ya? Oh, lori tu usingnya, lori semingnya 24 jam curah semingnya. Masuk buat tapak saja semata-mata. Tu. Supalah. Mana pokok pun sama. Kalau akar dia ke dalam, pokok tak akan teguh. Supalah. Agama kita, kalau tauhid kita ke dalam menjakau, dia akan teguh. Ni kita hari ni masalah. Ibadah kita banyak ni. Sembahyang tarawih 20 rakaat. Banyak tu. Bahkan bangun mayang tahajud lagi 20 rakaat kau. Dah kawak ke sini. Memang hebat ah. Tapi kalau aku tauhid sikit, esok ni cerita kau orang dah apa mata merah kau. Kita malah dah tidur. Apa tak tidur? Kita nak tidur warna. Bah kita habis tarawih kita balik lelak kejap, lepas tu bangun pula pukul 2 tu kita tahajud sampai ke subuh. Tak silap malam 50 rakaat bilang-bilang kau. Dia pun cerita kat orang dia. Ini jadi
riaknya, ujuknya, habis jahanam, habis semua dia buat. Sebab apa? Aku tak betul. Orang dah kau tu tak malu nak cerita. Sebab apa? Aku boleh bangun. Siapa yang membangunkan aku? Siapa yang menggerakkan aku dalam solat tadi? Dia tahu semuanya hak milik Allah Ta'ala kan. Malu nak mendakwa. Sebab semuanya lah la ilaha illallah. Semuanya menzahirkan hak Allah. Itulah tauhid, menesakan. Tauhid itu adalah kalimah esa, menesakan milik Allah Ta'ala dalam segala sesuatu. Kalau tidak tahan, kalau tak dalam maka ni pun orang. Umat Islam kini hanya bersyariat tetapi kering dengan hakikat. Ilmu tauhid dan tasawuf dijauhi. Malah ilmu tasawuf dianggap ilmu yang tidak perlu dipelajari. Sebab salah faham. Dan juga salah faham hasil daripada satu gerakan musuh. Gerakan Dajjal, gerakan Iblis laknatullah, supaya menjauhkan manusia daripada aspek EQ, SQ tadi. SQ ada, EQ tidak ada, ihsan tidak ada. Belajar tauhid sehingga sekadar ilmu semata-mata. Sebab tu dia tolak supaya tidak melahirkan keyakinan yang dalam, keyakinan yang jitu, ketauhidan yang tinggi, akal yang berselerok ke dalam bumi. Itu dia datang unsur-unsur tadi supaya orang meninggalkan pelajaran tasawuf tadi. Sebab tak faham. Betul tak? Kalau akal tu masuk ke dalam jauh, akal tu kerah pula, mudah tak nak cabut pokok tadi. Susah kan? Itu lah sebenarnya. Jadi bila akal kita tak ke dalam, ke dalam tu macam mana? Tauhid tu ilmu je, sipi-sipi je tauhid ini. Nak ke dalam tu lah dengan tasawuf, dengan ihsan dia baru ke dalam, dia mencakau. Dia berakau umbi ke dalam. Ni. Nak tarik susah. Itu ibaratnya. Maka jika tiada ilmu ihsan, bagaimana seorang itu boleh terlepas daripada ketuhanan diri? Ini fahaman qadariyah. Dan ketuhanan akal, ini fahaman mu'tazilah. Jika tidak ada pandangan dan perasaan akan segalanya milik Allah, di sinilah ada pengakuan diri. Akulah yang mayang tarawih 20 rakaat. Kena mayang tarawih 20 rakaat ni semayang pula aku ini ketika umrah di Mekah. Setiap kali lepas semayang tarawih 4 rakaat, aku tawaf. Aku Wak pula pada malam 10 hari akhir, nak kabur hebatnya ibadahnya. Sebut kena mesti confirm jatuh malam Lailatul Qadar. Banyak mana pahala aku. Itu yang jadi ukit. Sebab nampak aku. Sebab nampak upaya diri dia. Tidak nampak pilihan Allah Ta'ala ke atas dirinya. Tidak nampak Allah Ta'ala memberi dia rezeki wang ringgit yang banyak untuk memampukan dia pergi umrah. Beri lagi kesihatan pada dia untuk boleh buat umrah dalam 10 hari akhir. Dan boleh buat umrah tu, boleh juga dia ni diberi kekuatan untuk terus iktikaf di masjid. Sampai aku subuh, orang kata. Tak nampak pilihan Tuhan atas diri dia, tidak nampak anugerah Allah Ta'ala pada diri dia. Maka dia akan nampak dirinya. Inilah qadariyah. Dan nampaklah kebijaksanaan dia dalam mengatur. Aku pandai awak gini. Anda aku susung harta aku, hingga kalau anda aku nega dan sebagainya. Ni wa na'udzubillah. Itu bahaya. Bahaya jika tidak ada tauhid martabat ihsan ini. Kalau kadang ilmu saja dia sipi-sipi je. Dia hanya tahu. Tahu tidak sama dengan faham. Tahu di akal, faham di hati. Itu. Jika mereka solat dan zikir, ia hanya menambah lagi hijab mereka dengan Allah. Dia sebab kau beramal, kau banyak beramal, kau rasa hebat. Itu jadi hijab dengan Tuhan. Semakin tebal diri dia, semakin tebal keegoan dia, semakin tebal ujubnya, semakin tebal riaknya, semakin hebat ibadah dia. Bukan semakin rendah diri, semakin cegang. Ia barat dia lalang, makin besar makin cegang. Ia tidak jadi resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Semakin naik pakat, semakin jadi bila jadi imam, semakin gong ada. Asal jadi apa? Makmum biasa je, dipilih jadi bila. Kau mula bila kau dah dengar cakap dia pun marah. Apa? Ai macam bubuh dah kata. Naik pakat kan? Naik buah pakat buah besar kan? Jadi imam lagi lah kata. Kena lah baca khutbah hari Jumaat jadi rotib. Lagilah dah kata. Nauzubillah. Sebab apa? Sebab nampak diri. Maka hijab semakin tebal, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berada dalam dakwah dan perjuangan, bukan mereka membawa manusia kepada Allah,
tetapi membawa manusia kepada dirinya. Ya, patutnya dakwah berjuang ni nak bawa manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila ada ananiyah, ada ketuhanan diri, ada ketuhanan akal, dia akan bawa manusia kepada kumpulan, akan bawa manusia pada diri dia. Dia ngajar, ada orang lain ngajar juga. Contohnya ni dakwah antara cara berdakwah itu dengan mengajar, buka kitab. Dia buka kitab, orang buka kitab juga. Tapi bila ada orang kitab, 4 orang lain belajar, dia berasa hati. Bagus bagi orang lain, mudah tanggungjawab kita kurang. Tak payah ramai-ramai dengan bawah kita. Kalau ramai kau belajar orang lain, tak boleh. Mulalah dia ni akan masuk lah. Mula masuk musuh-musuh lain supaya orang menolak orang lain, mari mula kat dia. Sebab nak kabur kehebatan diri dia. Dia rasa tercabar, tergugat. Lepas tu bila ramai orang mari, dia ngajar hebat. Bila kurang orang mari, orang cetong ngajar. Ataupun tanya dulu, kita nak turun ni berapa orang agak-agak hadir 10 orang aja boleh mari ustaz. 10 orang dak padang turun. Kau-kau 50 orang baru ustaz turun. Yang akan jadi gitu. Na'udzubillah minta jauh. Sebab sudah mula menghitung ada kepentingan diri. Bila ramai semangat ngajar. Bila tinggal 2-3 orang aja kata. Jadi jiwa pun rasa lemah nak ngajar. Batal kelas ni. Tengok dok ramai ni kita cancel lah kelas. Ya. Rugi cekak gini kata. Ni masalah. Bukan kata pada orang lain, kita kata pada diri kita sendiri, kita fikir semua. Hitung semua diri kita sendiri. Mari ngajar ni tengok berubah dak hati aku tengok ramai orang ni. Ada beza dak hati saya. Tengok orang sikit ni, ada beza dak hati saya. Tengok orang katuk mata belakang ni. Tengok orang segol belakang hari ni, ada beza dak hati kita. Allahu akbar. Kalau ada beza, maka saya tak betul dengan Tuhan. Tidak kata kat orang kita ngajar ni, kita sendiri belajar sebenarnya. Saya nampak je baca kitab, malah kita masih lagi belajar. Secara praktikal kita cerita kat orang, dah membuat dah. Ayat kita lah, linga paling dekat kali dengan kita. Ni tak kali dengan mulut kita. Ni kita belajar sendiri, tengok ada perubahan dah. Tanya, nanti kita takut sebenarnya. Artinya kadang dia akan bawa manusia pada diri dia, bawa manusia pada kumpulan dia. Dia kata hanya kita saja yang betul, orang lain semua salah. Yang kata kita lah, apa pergi kumpulan tu tak betul, ni sini je tempat hak betul ni, pergi belajar orang lain, belajar sini. Mari belajar tauhid dengan Ustaz Zul setiap hari kami, belajar kat lain tak betul belaka. Yang kata kita. Alhamdulillah, tak jauh. Moga Allah pelihara kita semua dari sifat tersebut. Tidak ada apa pun kita, hanya sekadar menyampaikan hak Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala sekarang ni selalu kot kita lah cakap, selalu kot orang lain pula. Alhamdulillah muju kita. Kalau ada orang lain ngajar, bagus. Tak payah kita ngajar dah, hilang tanggungjawab kita. Orang lain ada dah, ikut orang lain ya. Aku suruh kita tak ambuh. Tapi atas dasar amanah, dengan berat hati orang kata buat hak tu hak sepatutnya. Mereka terus menjadi golongan syirik dan terus tebal dalam kesyirikannya. Wa na'udzubillah. Ini orang berdakwah, orang pejuang ni, inilah ujiannya. Sebenarnya dalam perjalanan tauhid ihsan ataupun tasawuf ini, kita disebutkan dalam macam dalam ilmu Imam Ghazali dan sebagainya akan sifat-sifat mazmumah tadi, ujub, riya, takabur, sum'ah, semua tu. Kalau kita jadi golongan mendengar ni, memang tak berasa benda. Sebab tak dikucar air kan, dalam air lancawang contohnya nampak je geneh je, tapi pati ke dok pati bawah. Nak tahu pati tak pati kena kucar baru timbul. Kita belajar nak tahu ada dok riya, wujud, takabur, semuanya dalam diri kita. Nak tahu mana kucar, macam mana nak kucar ni, mari duduk depan. Minggu depan kalau ganti Ustaz Azul seorang contohnya, siapa nak ganti duduk sini, masa tu macam-macam mari riyaknya. Kalau tak ada, kalau betul tidak ada, baru betul. Kalau mari timbul. Kalau sama ni baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, gitu je selama gini. Tapi sebab jadi tu imam betul suara lu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis orang jaga. Apa jadi gitu? Nak menunjuk kesombongan telah timbul.
Tu lah sebenarnya tu kata jadi Tok Iman lah kali. Tu bila tak ada, Tok Iman tak ada, gati, dekat gati. Nak buat apa? Nak tahu aku ni guana. Tu je benar gati tu. Kang mari. Bagi perkataan nak buat sedap. Supaya kau dengar makmum semua kata, sedap. Sedap mengaji tu boleh kata Tok Iman apa ni tak ada. Dan adakah itu yang kita cari? Kalau itu kita cari, maka kita penuh dengan kesyirikan lagi. Wa na'udzubillah. Itu je nak tahunya, bukan apa. Itu contoh tu, memang contohnya minggu depan saya tak mari ngajar. Betul adalah kalau betul lah dia beri peluang tu mari ngajar. Situ kita tahunya. Timbul perasaan dia. Ada tak kesombongan tadi? Anania di situ ada ke tidak? Itu cara dia nak tahu. Kalau duduk dengar semua dia akan tahu. Macam Adinah kata orang ambil jalan mudah berzikir dalam hutang. Kuat-kuat zikir dalam hutang. La ilah. Seorang diri dalam hutang lah gua. Memang tak akan berasa benda duduk dalam hutang. Nak riak ke siapa tak ada orang seorang dalam hutang. Tak, contoh kita semayang tarawih kan. Semayang tarawih apa lepas isyak tu siapa ke subuh tu semayang. Semayang dalam masjid ni siap lah. Macam-macam timbul dalam hati yo. Semayang dalam hutang boleh buat sangat seorang diri. Tak akan berasa apa-apa kelebihan sebab seorang dalam hutang. Tapi dia kalau buat masjid ni ngepah apa dia i'tikaf sebelah akhir apa ngaji semayang, apa semayang ngaji. Ulah semua. Situ mula bolah tu kalau kau tengok ramai kau. Dia baru tahu riak tak riak ke sum'ah tak semua. Ada belaka, mari belaka. Baru kita tahu. Kalau tidak ada, baru benar perjalanan ni. Mana tidak ada nyakit tu. Kucar dah, tak timbul pun apa. Kau tak ada berapa lah. Kita duduk diam gini, lagi tak kucar, tak tahu tak ada apa. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya menguji kita. Untuk menunjukkan pada kita betapa kita beriman atau tidak. Di mana level keimanan kita. Sebab tu Tuhan datangkan ujian. Ni ke marah kalau Tuhan uji. Apa Tuhan uji kita gini? Nyetok habis orang kata. Tu dah nak ajar. Kau kena gini. Marah lagi. Kita pun baca astagfirullahalazim. Apa aku marah lagi? Sedangkan aku dah belajar ilmu tauhid. Maka rupanya ilmu tauhid aku hanya pada ilmu lagi, tidak pada rasa. Tak siapa lagi. Sikit je orang lawak. Gang lalu. Bila betul orang kata kau pun senyum je. Tak apa. Terima kasih kerana menegur. Sebab yang tegur tu benda salah kadang-kadang. Dah orang tolong tegur benda salah kita, apa kita marah balik ke dia? Patut terima kasih lah. Kita buat salah, orang tegur kita. Kita marah, aku ucap terima kasih. Terima kasih lah sepatutnya kan. Tapi kenapa kita marah? Anak tegur kita mau ayah ni. Apa kita marah ke anak kita? Sedangkan ayah tegur tu benda betul. Sebab aku makan garang dulu padamu. Itu ayat dia. Sebab apa? Itulah kesombongan. Sebab ada sombong ke kita bagi ayah ni. Allah rupanya. Astagfirullahalazim. Situ kita boleh istighfar. Bukan kita boleh balung diri kita. Astagfirullah, astagfirullah. Kita cuci diri kita balik. Tak betul lagi. Sama dengan kita istighfar. Astagfirullahalazim. Tak berasa pun salah. Istighfar saja. Sekali tahu ke salah rupanya. Ada sombong lagi aku rupanya. Maka kena istighfar kita betul-betul lah. Astagfirullahalazim. Ini mula lain dah. Sebab tahu je salah. Kami bila tak tahu bersalah, dia istighfar. Istighfar, semata-mata istighfar lah. Hanya di bibir lah saja. Tapi bila jelas salah, kita akan hanya di bibir akan masuk dalam perasaan dia, Allah bersalahnya aku, banyaknya dosa aku rupanya. Tu dia sedar. Kan ni penting. Lepas tu bersyukurlah kita pada Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala mendatangkan ujian-ujian pada kita. Sebab kita tahu diri kita di mana. Itu kita kenal. Masih tak betul perjalanan kita. Macam anak-anak kita belajar. Kita dulu belajar sekolah kan. Kenapa perlu ada periksa bulanan, periksa akhir tahun? Ada ya. Untuk menguji sekadar mana kita belajar. Sama. Tuhan datang periksa tadi. Bukan soal jawab bertulis. Yang berlaku kena praktikal. Soalan apa? Soalan secara praktikal. Mari aksiden keretanya, mari gitu, mari ni orang marah kita, orang tegur kita, orang langgar kereta kita dan sebagainya. Seseorang yang baik pada zahir belum tentu benar pada batinnya. Itu sebab dia orang tengok pada zahir, hak batin tak tahu lagi. Nampak baik tapi dalam belum tentu. Ramai yang Islam di sisi manusia tapi kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah. Takutlah kita. Kita takut orang semua tengok kita Islam. Bila kita mati semua tanam kubur Islam. Tapi di sisi Allah Taala, Allah tak mengiktiraf kita. Kalau kata Ustaz Azhar juga, orang tanam kubur orang Islam. Lepas tu kita pun ngakuk kat bawah. Pergi masuk kubur orang Cina, orang apa? Orang kafir. Lepas kita tak tahu orang. Tanamlah kubur Islam belaka.
Ramai mana hak benar Islamnya, matinya kita tak tahu. Sebab yang menilai keimanan bukan kita, Allah Ta'ala. Dan tu Allah Ta'ala beri isyarat, beri amaran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8 tu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ramai yang berkata, ramai yang mendakwa, dan di kalangan manusia, wa minan nasi may yaqulu, dan yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, aku beriman pada Allah dan hari akhirat. Tapi Tuhan kata apa? Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang yang beriman. Inilah golongan munafik. Orang munafik serupa macam kita kan? Nak apa? Orang munafik ni orang yang semayang bang, bahkan kadang-kadang dahi jadi hitam semayangnya, Quran tak putus-putus dia mulut, tapi dalam tidak ada keyakinan, keimanan pada Allah Ta'ala. Serupa ke kita? Jadi kita kena takut kan? Sebab orang munafik nak Quran sebut surah Yasin tak silapnya, duduk mana? Patak api neraka, teruk sekali. Sebab nak tipu Tuhan, nak tipu manusia semuanya. Orang kafir tak tipu direct, tak tipu, tak seleweng dah lah, tak sembunyi dah dia kafir. Jadi kita takut patutnya kita ni. Ingat pula pada kata Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa tak pernah berfikir dia mati kafir atau mati munafik, ini tanda orang yang bakal mati demikian. Sebab apa? Dia tak fikir dia mati gitu. Sebab apa? Sebab dia ada ananiah, dia rasa dia selamat daripada mati kufur. Wa na'udzubillah. Sedangkan kita mana tahu. Kita perlu bimbang, takut-takut ada satu kes dalam hidup kita yang Tuhan simpan, bila mana sampai nyawa ke hakam kita, Tuhan pusing hati kita. Wa na'udzubillah. Takut kita sepatutnya. Sebab hidup kita ini kemuncaknya nyawa di hakam kita. Kita ibadah banyak mana sekalipun, ikhlas banyak mana sekalipun selama ini, bila nyawa di hakam ini penentuan segala-galanya. Terbalik je di sini, walauzubillah. Orang tak tahu, orang nampak macam kubur, nampak macam mati Islam, tanang kubur orang Islam, tapi merangkak rupanya kot dalam ni, ke bawah. Di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ada seorang lelaki penggali kubur dan curi kain kapan, bertaubat, dan jadi anak murid pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami tanya, "Apa mu taubat?" Dia pun ceritalah, dia lalu curi kain kapan, orang baru mati tanang, dia pun gali balik kubur tu, dia curi kain kapan. Daripada 100 kubur yang dia gali, 99 daripadanya berpaling wajahnya daripada kiblat. Kau orang Islam mati tanang menghadap kiblat semua kan. Daripada 100 hak dia gali tu, hanya 1 hak kekal menghadap kiblat, 99 berpaling. Syekh Yazid bertanya, kenapa mereka berpaling daripada kiblat? Dia tidak tahu. Ketahuilah bahawa anakku, lebih kurang ayatnya, berpaling wajah mereka daripada kiblat itu, ni kata Syekh Abu Yazid bersama seorang ahli sufi yang besar, ulama yang besar. Berpaling wajah mereka daripada kiblat itu kerana kurang yakin mereka kepada rezeki jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang hari ni tak yakin dengan rezeki jaminan Allah. Paling muka, dah paling muka. Maksud apa tu? Tak tahu. Tak molek lah. Tak, maksud tak molek lah. Tak tahu setakar mana tak molek, tapi tak molek. Tangan tanam molek-molek ada ngadak kiblat gitu. Ya. Betul lagi tu. Tak puas hati kadang-kadang kalau tu imam hak tanam tengok. Betul tu tak sendar batu, sendar tanah lagi. Biar betul molek ngadak kiblat. Alhamdulillah. Ini perlu kita takut. Kita takut. Kita kena cek semua dalam dada kita ni. Dia kata sebut semua dah, ilmu kita ni ilmu mencari mati, ilmu mencari kematian yang molek. Perjalanan supaya kita mati betul. Tak lari dah hati kita ni, biar pula gini. Sebab di situ penentuan segala-galanya. Allah, sisi Allah itu yang paling penting. Bukan nilai yang manusia, nilai yang Allah Ta'ala itu yang paling penting. Orang kata kita hebat sekalipun, Tuhan kata kita lagu mana? Itu yang paling penting. Itu yang perlu kita nilai balik. Ada golongan yang kurang elok syariatnya, tetapi benar dalam akidahnya, namun ia tetap tidak sempurna, kerana Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ialah mereka yang baik pada akidah dan baik pula pada syariatnya. Maknanya ada orang syariat dia tak bagus. Kalau ke perempuan contohlah tak bertudung ataupun bertudung tak sebenarnya tutup auratnya, tapi benar dalam akidahnya, benar tauhid dia ada. Tapi orang macam ni disebut tidak sempurna. Tidak sempurna juga pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, sebab tidak terhimpun padanya hakikat dan syariat. Kita kena baik dalam, molek juga di luar. Okay?
molek sahaja di luar, kalau molek saja, ada saja syariat, tidak ada hakikat, mana tidak pandang hak Allah Ta'ala, tidak ada ihsan tadi, kita semayang bang sempurna 5 waktu sehari semalam, bahkan tambah sunat-sunat semuanya contohnya, tapi dalaman kita tidak ada ketauhidan yang benar pada Allah Ta'ala, maka kita ibarat seorang lelaki yang sempurna anggota badannya, ataupun seorang wanita yang sempurna anggota badannya, tapi dalam keadaan koma. Koma senyap gitu, tubuh ada, tangan ada, belakang molek. Okay. Kalau orang yang sekadar ada hakikat tadi, hakikat dia betul dengan Tuhan, ketauhidan dia jitu, tapi ibadahnya lebih kurang sahaja, tak sempurna, ambil syarat aja kata, maka dia ibarat seorang lelaki ataupun wanita yang tidak koma tetapi cacat anggota badannya. Hak mana lebih baik? Tapi yang paling baik adalah yang sempurna anggota badannya dan tidak koma. Hak tu kita naknya, ada syariat, ada hakikatnya. Ibadah kita hebat, tapi memandang segala-galanya milik Allah. Boleh semayang subuh tadi, subuh gajah orang kata. Subuh gajah semayang, tak naik matahari orang kata. Tetap dia bersyukur pada Allah sebab masih memilih dia untuk sembahyang. Sebab dia ada hakikat. Bukan tak sedih juga sebab tersalah orang lewat ni, tapi memandang hak Allah, gembira dia, alhamdulillah. Tetap dia puji Tuhan macam-macam. Allah, terima kasih Tuhan, aku sembahyang juga. Kejut juga kata walaupun lewat. Bayangkanlah kalau kejut ke 10, lebih teruk lagi. Kejut dah pun naik matahari ke 7 lah baru bangun. Lebih baik daripada bangun ke 10. Dia fikir gitu. Bersyukur dia datang, dipilih Tuhan datang, boleh sembahyang walaupun sembahyang tidak khusyuk. Sebab dia mandang pilihan Allah Ta'ala atas diri dia. Macam saya pesan semua kita hadir kita ni, bersyukurlah banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Nikmat yang cukup besar sebab Tuhan buka pintu hati kita untuk mari belajar dan istiqamah mari belajar. Ramai kita istiqamah mari, bukan senang ni. Pilihan Allah pada kita, bukan bijak kita, bukan hebat kita. Jangan ada sifat tersebut. Kalau ada, itulah kesombongan, itulah ananiah yang nak kita buang dalam daripada diri kita. Kita rasa kita hebat, boleh istiqamah mari belajar, mari dengar siap bagi kami. Tak nampak hak Tuhan, tak nampak pilihan Allah Ta'ala atas diri kita, maka tak betul kita dalam kita belajar ni. Sebab tu kita kata bukan sekadar ambil ilmu, ambil pelajaran, pengajaran, pengamalan kita begitu. Kena ada zikir la ilaha illallah, palu hati kita lepas subuh lepas isyak tu, palu betul. Buang kesombongan kita, buang kesyirikan kita tadi. Guna pedang la ilaha illallah, pacung nafsu kita. Cuci dan tanam tauhid, cuci kesombongan kita dan tanam ketauhidan pada Allah. Itulah perjalanan zikir nafi dan isbat. Nafi, menafikan hak diri dan mengisbatkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dia masuk tiada yang kekal melainkan Allah Ta'ala. Aku tidak kekal, Allah yang kekal. Aku akan binasa, maknanya aku akan mati. Dia akan bersedia untuk mati ya. Dah kalau kita mati, hebat dia kita. Nak gom dengan orang kok, kita mati kok lagi. Pitih kita banyak, mati kok kita tinggal kat pitih tu. Tak ada orang bawa pitih masuk kubur. Tak ada orang bawa pitih masuk kubur. Nak belanja benda lah kubur. Nak gom dengan pitih kita banyak. Nak gom dengan kata kita besar. Ada macam sedih. Syria apa hok molek kali dah pun. Ada limousine panjang apa? Boleh masuk 20 orang sekali pun. Tak ada orang bawa kereta masuk kubur. Tak ada seorang pun. Nak gom dia kau. Tu biar kita faham molek. Ni contoh mudah ni. Kita hadir ni berasa kau ni. Hadir ke situ pada pagi kami ni, berasa hebat ke kita? Kalau berasa hebat, tak betul dengan ilmu hak kita belajar. Tapi kalau kita rasa inilah pilihan Allah Ta'ala, bersyukur kita dipilih Tuhan. Walaupun sekadar boleh dengar dulu kata, kita nak berzikir berat lagi kata, teradah tapi la ilaha illallah, tidur je kata. Tak apalah, sekurangnya ada usaha orang kata. Kita buat lagi. Tak boleh buat 100. Kalau kita tetap 100 tu rasa berat. Buat 10 pun tak cakap no dah katanya. Tak apa, kita buat lagi. Pandanglah kita tidak berupaya. Yang boleh mengupayakan kita ni Allah Ta'ala juga. Kita tidak ada kuasa. Lemah lalai kita ni. Tak bijak sama kita. Kita rasa kita bijak je, habis lalu. Tak betul dah. Kena rasa kita tak bijak. Hak bijak itu hanya Allah Ta'ala. Sebab yang bersifat ilmu itu, alim itu hanya Allah. Bila Allah beri ilmu tu pada kita, dapatlah kita nampak bijak sekejap.
Tapi Tuhan tarik balik. Hak dia bukan hak kita. Tu biar faham. Mereka menghimpunkan Mekah dan Madinah dalam satu masa. Ini orang hak betul ahli sunnah wal jamaah, terhimpun fasa Mekah dan Madinah, fasa syariat dan hakikat itu serentak. Mekah adalah penanaman benih akidah, ilmu, hakikat dan makrifah, maka buahnya adalah syariat dan akhlak di Madinatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah itu zahir syariat dan hakikat. La ilaha illallah itu fasa Mekah, menanaman tauhid. Fasa Mekah, fasa ketauhidan, fasa kasih sayang. Muhammadur Rasulullah, fasa ketauhidan dia. Muhammadur Rasulullah, ini fasa Madinah, fasa syariat, fasa kasih sayang, penzahiran kasih sayang tadi. Itu tidak pisah tu. Tauhid dan kasih sayang diserentak. Bila benar bertauhid, kena zahir kasih sayang. Bila ada hakikat, kena ada syariat. Jadi bersekali tu. Kasih sayang yang ada pada kita mesti dia berdasarkan kepada ketauhidan pada Allah Ta'ala, baru dia betul. Jangan terpisah. Syariat, hakikat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh pisah. Tak terpisah. Baru sempurna perjalanan kita. Kalau pisah, maka macam ibarat terpisahlah syariat dan hakikat tadi. Maka terbabaslah kita, tersalahlah kita dalam perjalanan ini. Itu perlu faham. Keselawat dan salam pada Habibullah, ini kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan selawat atas Nabi, wahai saudaraku, cintai sunnahnya. Dengannya kamu akan memiliki cahaya membuka pintu ketauhidan, ihsan, dan menanggalkan perbuatan syirik pada batinmu. Ini banyak kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut kan, lain pada kita zikir, banyakkan lidah kita berselawat. Selawat dengan selawat Ibrahimiyah, mana-mana selawat pun. Selawat syifa ke, selawat tabibiyah ke, hak mana-mana selawat kita tahu. Selawat Al-Fatah ke. Tapi selawat dalam yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah yang terkandung dalam apa? Dalam tahiyat akhir kita itu. Itu paling baik. Ini sebab apa? Nak mencuci. Supaya bila berhubung kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terlimpah nur kerahmatan dalam jiwa kita, maka ini akan membuka, memecah hubungan kita tadi. Hubungan kita dengan Nabi kita itulah yang membuka segala rahsia kebatinan kita. Seterusnya fasa kedua. Ada masa sambung sikit ya. Fasa kedua, hakikat solat dan perihal zikir. Solat adalah penyaksian. Apabila kita solat, apabila kita sembahyang, wajib memiliki ihsan, yakni penyaksian ketuhanan pada mata hati. Sebab jika tiada memilikinya, yakni tiada memiliki ihsan, maka solat kita tiada hakikatnya. Ia hanyalah perlakuan syariat semata-mata. Mana bila kita sembahyang contohnya, kena ada ihsan di sana. Kena ada kita memandang hak milik Allah Ta'ala atas diri kita. Bila kita balik sebenarnya, balik sebagaimana kita sebut itu, agama itu ada yang iman, Islam dan ihsan. Maka terzahir ia pada solat. Iman, Islam dan ihsan itu kena zahir pada solat. Ni penyaksian akan ketauhidan pada martabat ilmu, ini tauhid, pada martabat syariat, pada fiqh tadi, dan juga pada martabat rasa mata hati kita itu ihsan, kena terzahir dalam sembahyang. Mana-mana, bukan sekadar sembahyang ni contoh sebenarnya, dalam semua aspek kehidupan kita kena di sana ada iman, Islam dan ihsan. Kan dalam sembahyang kena ada iman. Yang ni kita kita tahu kenapa kita sembahyang. Untuk siapa kita sembahyang ni? Siapa yang kita sembah? Tuhan yang macam mana? Itu tauhid. Itu keimanan. Bagaimana nak sembah Tuhan? Bagaimana nak sembahyang? Itu Islam. Rakaat sujudnya berapa rakaat, sembahyang zuhurnya kena betul. Kalau tak betul tak jadi salah. Sembahyang zuhur betul 4 rakaat. Kalau kita orang musafir boleh qasar jadi 2. Kalau sembahyang zuhur kita buat 3 dengan sengaja, buat 5 dengan sengaja, salah, tak boleh. Kerana Islam tak betul. Dan kita kata dah kita rasa apa? Rasa sayang ke Tuhan, nak tambah rakaat. Tuhan suruh alpak je, kita rasa apa? Nak khabar kita ni cinta Tuhan kan, kita nak buat ekstra, buat 5. Tak boleh buat gitu. Salah.
Bagi tu salah. Lepas tu nak buat ekstra tu, buat sembahyang sunat. Tambah 5 rakaat tak jadi. Tengah sengaja. Tak sengaja tak apa. Tak sedar contohnya. Mari main tak sedar tak apa. Kaedah syariat apa aja. Kalau dah ingat rakaat, buat guana. Pilih yang sedikit, tambah. Tadi buat dah 4 rasa tak cukup. Tambah rakaat lagi. Buat dah ingat 3 kepak tambah. Jadi 4 dia 5 dah. Masa sampai kat tahiyat akhir tu pula, mari dia ingat pula. Cukup lagi, tambah lagi tak apa 5 pandang lah. Tak apa sebab tak sengaja, tak salah. Kaedah syariat ada ke? Kalau dah ingat pilih hak sedikit. Ada sungguh kadang hak jadi gitu. Bangun. Terutamanya pada apa mak ayah kita, orang tua hak nyanyok dah. Sebab tu kalau ada orang tua nyanyok dalam rumah kita, bila dia sembahyang tinggal sedah jangan tengok sedap. Jadi tanggungjawab kita tegur. Kita tengok orang buat salah, wajib kita tegur. Dah dia tu orang nyanyok. Kalau tak ingat, kalau tak apa ingat kan. Kita kabur-kabur lagi puas dia. Dah sudah-sudah sembahyang dia lagi. Nyanyi ke dia pula. Lepas tu dia susah nak sembahyang. Malah aku sembahyang ni lagi. Tentu tinggal aje. Dia sembahyang zuhur rakaat pun biar. Sebab kita tak tengok, tak salah dah. Dia buat qada dia ingat. Tegur mana kan. Sesat pada dia hukum dia tu. Jangan kita tengok. Jangan kita tilik. Tunggu juga. Salah kabur pula. Salah kabur. Tadi tak sembahyang kawan tu. Tak berhikmah dia balik cerita tadi. Tak berhikmah. Hikmahnya kalau macam tu tinggal. Biarlah buat macam mana pun kira selesai. Itu urusan dengan Allah Taala. Allah Taala lebih tahu. Dia sengaja tak sengaja ke, jangan susahkan dia. Tu kena faham. Kalau kita ni pun sama, kena ada apa? Islam. Dan kena ada ihsan dalam sembahyang ni. Apa kena ada rasa dalam mata hati tu, kena ada yang menggerakkan diri kita boleh kat takbir tadi. Bukan kita. Yang boleh kita rokok sujud, Allah Taala memilih kita boleh baca dia tu. Mari pada mana kalam ini, hakikatnya kalam ni mempersuarakan kita adalah Allah Taala, yang memperdengarkan pada kita adalah Allah Taala, yang memperlihatkan pada kita adalah Allah Taala. Itu penyaksian. Kita pakai habis semua kita belajar tu. Allahu akbar. Lepas tu sebelum akad takbir itu sebaiknya. Lepas tu kadang setengah orang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya. Mana buang semua kuasa kita, tak ada benda aku ni. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tengok diri kita tak ada. Pakai ilmu kita semua hak Tuhan belaka. Lemahnya aku rupanya ya Allah. Rasa lemah lelai tu. Bukan kata lemah, bukan takut ya Allahu akbar. Bukan ada makna. Kebesaran Tuhan hanya kita boleh gerak. Kita rokok tu Allahu akbar. Allah besarnya Tuhan. Sebab keagungan Tuhan lah Tuhan menggerakkan aku untuk rokok. Kalau Tuhan tak gerakkan, tak gerak lah aku. Tuhan tak menggerakkan aku duduk kiam gini, tak nak rokok pun. Daripada rokok tu pula, kalau Tuhan tak menggerakkan kita, tidak lah kita. Sebab tu kita nak faham tu. Bergerak pun, diam kita tu Allah, semuanya dalam tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kuasa dia belaka. Allah lemahnya aku punya. Boleh baca doa iftitah, kadang-kadang boleh baca, kadang-kadang bagi dia ingat pun. Kadang Tuhan ajar gitu lah. Dia ingat baca benda ya. Jadi tu imam Allah, jadi tu imam tak ingat nak baca Fatihah, senyap patu pah. Imam mayang garis isa kan. Mujur kot jadi imam garis isa cuma senyap tu, makmum boleh tegur. Kalau mayang senyap zuhur dengan asar, tak ada orang nak tegur. Tak ada tak tahu gitu asal tu. Senyap tu, amu tu imam lama enggak dunia kau. Dok kawan tu dia ingat benda kau. Tak ada ingat masa tu. Penuh kena saya dulu gitu aja tu imam garis. Orang semua yang garis. Jadi tu imam surah ni Allah. Pas baca Fatihah tu, kita mari dia ingat. Senyap lama. Makmum pun senyap juga. Walek lah kata. Tapi Tuhan pun sedar balik lepas tu. Sedar. Astagfirullahaladzim. Hak Allah Ta'ala belaka. Hak tu nak kena tengoknya. Semuanya hak Tuhan. Lemah kita ni. Nak rokok, nak sujud. Ingat senang ke nak rokok? Kau Tuhan tak gerakkan tubuh kita. Tuhan buat salah orang contohnya kan. Tak rokok tak? Asbab salah orang tak? Kau ketung gitu. Nak rokok, nak sujud tak boleh. Asbab salah orang. Siapa dia hak salah orang ni? Allah Ta'ala lah. Juga hakikatnya. Kita tengok situ. Sembahyang ada berapa rukun? Sembahyang ada 13 rukun. Rukun iman ada berapa perkara? 6. Rukun Islam ada berapa perkara? 5. Rukun ihsan ada berapa perkara? 2. 6 tambah 5 tambah 2 jadi 13. Sebab tu disebut sembahyang tu tiang agama.
Sebab sembahyang itulah mendirikan 13 rukun iman, Islam dan ihsan. Samalah rukun iman itu 6 perkara dengan rukun dalam sembahyang. Rukun apa? Fi'li kan. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, tahiyat. 6 kan. Sama rukun qauli, ada 5. Tu macam rukun Islam. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Serupa dengan rukun qalbi, 2 perkara. Macam rukun ihsan tu, niat. Kalau ikut Imam Ghazali, yang kedua tu khusyuk. Kita tukar niat dengan tertib. Tu sebab disebut solat tiang agama. Agama apa? Iman, Islam dan ihsan. Kena tegak dalam solat. Bila tegak dalam solat, akan tertegak di luar nanti. Itu iman. Solat yang benar mencegah fahsyat dan mungkar. Ni kita semayang banyak, tapi habis semayang je, semayang tarawih 20 rakaat, nak keluar orang curi selipar kita hilang, makin hamu kita pada orang. Dan macam mana tu semayang mencegah fahsyat dan mungkar? Apalah curi lipar orang beli baru beli macam-macam je boleh ber. Sebab apa dia gitu? Sebab semayangnya tidak mencegah fahsyat dan mungkar. Sebab apa? Sebab tidak terjadi dalamnya iman, Islam dan ihsan. Terutamanya ihsan lah. Biasanya bab iman, Islam ni biasanya ada, tapi ihsan yang banyak tak ada. Lepas tu jadi tubik tu marah lalu, kata baru sudah semayang tarawih 20 orang. Ataupun orang moreh betul kan, tak dang ke dia marah. Oh tapati tak tinggal kita sikit pula tinggal moreh. Habis kan kata. Ini contohnya. Sebab semayang tak sampai maksud. Sebab tidak ada ihsan tadi, semayangnya lopong. Sebab itu solat itu sah pada hukumnya, tetapi tiada nilai di sisi Allah. Di semayang tidak ada hakikat, tidak ada ihsan, tak ada dosa lah. Sebab apa? Semayang. Semayang tu fardu, 5 waktu hak wajib dia kan. Maka bila tinggal semayang dosa. Sekarang ni dia semayang, maka tak dosa. Tapi kalau tidak ada hakikat, sekadar itu sajalah. Pahala tidak ada. Orang kerja mari jabat pansekat balik, pansekat keluar, tapi duduk menung jabat gitu. Nak bayar gaji tak rasa. Kalau pekerja kita mikir puluh kali tau. Tapi atas ihsan bayar gaji juga. Atas ihsan super Tuhan dengan kita kita Tuhan bagi kita sembahyang. Ibarat Maha suci Allah daripada apa kita ibaratkan. Contoh kita ibarat bagi kita faham. Tapi Tuhan tak beri ihsan pada kita. Sembahyang kita lebih kurang pun, berilah rezeki juga kat mana-mana pun. Ni kata Tuhan sayang kita ni. Kalau Tuhan buat ke boh-boh manusia ada ni, berat nanang kita. Jangan kata. Tuhan sayang kita yang amat sangat. Allahu akbar. Maka biar kau rasa malu ke Tuhan lain kali nak sembahyang, bila tidak ada ihsan tu, malu kau sikit mikir. Tadi lah kalau kita kerja lebih kurang kau bayar gaji tau. Lepas tu kita rasa kan ni hak orang hak betul lah. Hak tak betul je duli apa. Hak betul kan rasa salah boh kan. Nak terima gaji pun rasa malu. Dan bila ada perasaan itu, maka dia mula baiki diri dia kan. Tadi mari duk tidur je jabat ni, dia rasa salah, dia pun cuba buat perbaiki dia sembahyang apa biar kerja lebih baik. Sama kita ni, kita belajar ni baru kita sedar kita buat salah lama ni, baiki diri kita biar sembahyang kita lebih molek daripada orang biasa. Betul, dalam sembahyang jangan jaga sembahyang, tapi jaga Tuhan. Jangan jaga bilangan rakaat kita tepat pak. Jaga biar cukup pak sembahyang Zuhur. Tapi Tuhan tak jaga, kena jaga Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tu kena jaga. Allah akbar, baca Fatihah, memuji-muji Allah Ta'ala, biar ada hubungan dengan Tuhan tu. Jangan baca saja, jangan nak derah saja. Ini masalah main tarawih derah habis je. Alhamdulillah rabbil alamin rahman. Nak habis 20 rakaat. Pernah anak saya dulu masa baru belajar sembahyang tarawih, dia sembahyang 20 rakaat sesalam. Boleh sembahyang 20 rakaat tapi sesalam je. Anak saya boleh tu cerita dulu. Tu masa budak-budak dah reti ya. Orang bayar kau nak derah kan? Oh, tu kan tu beri sesalang ya, habis tu kan tu. Mana betul kau begitu salah. Tu budak-budak kata. Itu ceritanya. Selagi tiada disaksikan Allah, maka mereka menyaksi sifat dirinya yang berkuasa dalam ibadah, dan mudahlah dia terjatuh ke dalam lembah syirik. Ia juga mudah diselinap iblis sehingga merasa bangga dengan amalnya. Inilah dia tak pandang hak Tuhan,
Itulah dia bilang dia sembahyang tarawih 20, dia pergi haji dah berapa kali, dia pergi umrah dah setiap bulan. Nak tahu dia pergi haji ke apa kat orang. Tepung. Kita nak pergi haji tahun ni ni kali ke-11 dah ni. Sebab apa dia cerita? Sebab dia nampak hak dia lah. Kalau jumpa kita nak khabar kau, tak payah pergi lah kali ni kata, suruh lain lah pula pergi. 11 kali dah pergi tak ubah-ubah pun perangai. Baik orang lain pergi. Orang lain pergi pilih hak molek pergi. Kita pergi buat balik haji baru semua. Biar orang lain pula pergi. Kalau orang lain boleh pergi, terpilih orang hak molek dia buat haji mabrur, pak kita mabrur. Kita buat lagi tak mabrur. Biar orang lain buat. Kita tupang pahala mabrur dia. Senang gitu. Kita pergi pun tak serupa kita kena pergi kok sebab tak faham. Tidak faham cara Tuhan. Tuhan dah kalau mau pergi sendiri tak jadi kok. Sebab mu tidak ada hak asah di tauhid tidak ada. Suruh lain pergi. Orang tu dapat haji mabrur, kita akan dapat haji mabrur yang sama walaupun kita tak pergi sendiri. Kena faham. Ini gambar orang salah faham ni. Dia kata dah mana kita hak dia. Sebab tu kena faham. Dia tak jadi dua, tak belah dua pahala tu. Dia tak belah dua tapi dia melempah. Dia macam beranak balik, beranak lain pula. Macam orang puasa, kita tak puasa kan, ni puasa sunat Syawal ni. Kita tak puasa, nak dapat pahala puasa kok. Time buka kau kan belanja kau buka puasa. Pahala puasa dia dapat juga bahagiannya untuk kita sama lah. Kalau pahala dia 100, dapat 100 kok. Kerja tu apa? Pergi makan je. Tak payah kita berlapar. Biar bijak kata. Tuhan ni kasih kita banyak-banyak cara Tuhan beri kita ni untuk kita mudah ke syurga. Kasih Allah Ta'ala pada kita ni. Allah. Itu sebenarnya nak ditengoknya. Tapi kalau ada kesyirikan tadi, tidak ada aneh bahaya sembahyang kita. Ini contoh. Sebab tu dia dahulukan. Sebab tu rukun Islam itu, sebelum disuruh kita sembahyang, dia kata apa? Rukun Islam kan apa? Rukun syahadah. Mesti jelas syahadah itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan mengucap dua kalimah syahadah. Gambar orang salah ni, gambar kita belajar salah. Kata rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Tak apa tepat pun ya. Dalam hadis Nabi yang panjang ni kita sebut mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata antashhadu alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku Muhammad itu dan Muhammad Rasul adalah pesuruh Allah. Engkau bersaksi. Bersaksi dengan apa? Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan rasa, yang ketiga dengan pandangan mata hati. Baru semayang. Baru dalam semayang akan bawa penyaksian tadi. Nampak hak Tuhan, rasa hak Tuhan, ilmu pun ada, gerak diam daripada Allah Ta'ala. Baru betul semayang kita. Sebab syahadah tu betul. Kan tak betul syahadah. Sebab tu semayang kita pun tak betul. Tu urutan dia. Sebab tu kita tengok urutan rukun Islam tadi. Syahadah begini. Kalau kita kata mengucap dua kalimah syahadah, orang masuk Islam mengucap dah selesai. Tapi tengok urutan. Kalau mengucap begitu, maknanya syahadah buat sekali je lah. Semayang 5 waktu sehari, banyak tu. Puasa 30 hari setahun, banyak. Sikit lagi banding dengan 5 hari. Kalau semayang ni 5 kali sehari, 365 darab 5, banyak. Apa? 1825 1285 kali setahun kena buat. Puasa 30 hari je, kau sikit. Apa? Zakat apa terah? Setahun sekali juga kan. Lepas haji, lepas puasa kan. Hak wajib zakat fitrah lah, hak semua orang wajib. Hak zakat harta tu cerita lain lah pula, orang ada harta. Haji sekali seumur hidup jika mampu. Kau sikit ke bawah, maka takkan mungkin syahadah tu sikit juga sekali juga. Jadi sebenarnya bila kita faham gini, kalau haji sekali seumur hidup, zakat yang ni zakat fitrah sekali setahun, kau banyak kan. Puasa 30 hari setahun, kau banyak lagi. Sembahyang 5 kali sehari, kau banyak. Maka syahadah itu lagilah banyak. Berapa banyak? 24 jam. Itu sebenarnya syahadah. Bukan ngucap saja, bukan asyhadu alla ilaha illallah, bukan ngucap 24 jam, tapi membawa penyaksian tadi lah. Maknanya kena ada tauhid, kena ada ihsan tadi itu. Kena ada perasaan kita dengan Allah Ta'ala tu 24 jam. Siapa dalam mimpi pun kalau boleh, dalam mimpi pun kita bertauhid pada Allah Ta'ala. Dalam mimpi pun kita tidak lupa pada Tuhan. Itulah yang nak dicapai. Sebab tu Nabi walaupun tidur, hati tidak lupa pada Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kita boleh ke situ, hebat. Waktu sepatutnya kita bangun, tidak lain yang kita ingat pada Allah dulu. Bila kita tidur pun ingatlah pada Allah tak akhirnya.
Kalau boleh dalam tidur pun, dalam mimpi kita pun kita nak ingat pada Allah lah. Itulah sebesar-besarnya. Ni kena faham. Sebab tu perlu sangat pada perjalanan tauhid tadi tu, biar tepat, biar benar, dan dibawa, dizahirkan dia dalam sembahyang. Dan bagaimana supaya kita ingat sama Tuhan dalam solat tadi? Sebab tu perlu. Solat ni ibarat satu kita sebutlah sebagai stadium. Kalau orang main bola, dia ada stadium. Lepas tu di luar stadium dia training. Kita dalam solat ni, tujuan solat apa? Wa aqimis solah li zikri. Jadikan solat untuk ingat kepada aku. Surah Taha ayat 14 ke 10, 14. Tuhan kata sembahyang untuk ingat ke Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita ingat ke Tuhan dalam sembahyang? Maka dia kena training. Lepas tu kita zikir di luar tu, la ilaha illallah, Allah Allah Allah. Training. Hak mana kalau bola, hak mana hak paling paling kemuncak geng dia masa training ke dalam stadium? Dalam stadium kan mereka kemuncak super kan. Kita luar training, nak ingat ke Tuhan luar ni mudah. La ilaha illallah Allah mudah, tapi masuk dalam sembahyang kau susah kan. Tapi kalau tak berlatih luar, kau susah lagi nak bawa dalam sembahyang. Hati kita dah lah nak lawan geng bola dalam stadium, tak training pun luar, boleh menang ke? Boleh syariat cakap dok akan menang. Menang kau kata nasi takdir Allah Taala. Kita kena training di luar zikir ni. Lepas subuh lepas isyak kita zikir tu apa? Nak training, nak bawa dalam solat kita. Allah 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 Allah. Di mana pun kita pergi, kita belajar ingat ke Tuhan. Mari ada orang tanya tu, kita nak ingat ke Tuhan, zikirlah kita pergi pasal lagu rock-rock pula kata. Susah jadi. Kita jawab Lepas tu kena berlatih ikut Imam Ghazali. Kita berzikir dalam keadaan tak ada orang, dalam keadaan senyap. Kita kena belajar berzikir dalam keadaan bising. Hari ni kita belajar zikir dalam masjid contohnya senyap. Seorang kita je la ilaha illallah Allah Allah dalam hati kita. Okey, rasa boleh pergi boleh lah maintain keadaan ni. Terah pula masuk pasar. Kau orang bisa bangun orang terah zikir lah. Tengok masa tu kelat apa? Kenaling habis hati kita lari je Allah. Ni hak Nabi kata ni, pasal ni hak Nabi tak apa suka, banyak tempat melalaikan. Sebab tu kalau hati kita hidup dengan zikir Allah Allah Allah, kita pergi pasal satu hari kita perasan hati kita mati bila masuk dalam pasal. Keluar balik dari pasal, dia mari hidup balik Allah 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 Allah. Allah betul kata Nabi rupanya. Pasal ni tempat melalaikan. Sebab ramai orang lalai dengan urusan pasal. Tapi kalau pasal tu pakai zikir belaka juga, maka tak lalai masuk pasal pun. Waktu kita nak kalau bolehnya masuk pasal pun tak lupa Tuhan. Tu bagus. Sebab orang lah pasal pakai zikir belaka. Ya jual pun dia berzikir, kita masuk zikir je. Kalau boleh buat pasal payang kata ni, masya-Allah. Boleh buat mana pun, maiding pun, mana ke Jaya ke kita pergi, semua duk zikir belaka, masya-Allah. Itu benarnya suasana tu penting juga. Bi'ah tu penting. Ini nak dilatih. Lepas tu kena latih luar. La ilaha illallah Allah Allah Allah. Dia termasuk dalam stadium semayang tadi. Baru kita boleh ingat, kita boleh maintain. Tapi biasalah main bola kan, bila kita berlawan dengan tim lawan kita tu, hak mana dia lawan sungguh, tim hak dalam stadium ke tim hak luar lawan kita sungguh. Kita training kan, hak luar kita training, hak dalam kita lawan sungguh. Hak opponent kita tu, hak lawan kita berlawan masa kita training dengan hak dalam. Hak mana lawan kita yang lebih bersungguh-sungguh? Hak dalam stadium ke hak luar stadium? Hak dalam stadium. Sama kita ni. Sebab tu kita masuk sembahyang kat takbir je, setan mari berluru kata ibaratnya. Mari serang. Apa tubi-tubi je. Jeng. Apatah lagi bila kita betul sekarang ni beriktikad, berintizam, tanah tekad nak sembahyang dengan betul, nak sembahyang dengan ingat pada Allah Taala. Mana kita telah mengisytiharkan kalimah perang dengan setan. Setan kata jagamu. Cok lalu makin. Lama ni ia balah dengan kita. Tapi sekarang ni kita istihar perang. Kau ia balah lagi. Jadi kita betul nak buat ni. Kali pertama kita sembahyang, 2-3 kali awal ni, mungkin sebulan 2 pekat awal sembahyang, kau hakak takbir, kau lalai dia. Sebab apa? Dia serang bertubi-tubi. Macam-macam kita ingat lagi jadi. Ingat tu, ingat tahu ni teruk nak jadi gini. Kata belajar berzikir sepatut ingat ke Tuhan lah sembahyang. Kau teruk ada. Sebab apa? Serangan kita bertubi-tubi pada masa tu. Jadi tinggallah siapa mahu mengalah. Kita mahu mengalah atau kita nak dia mengalah pada kita. Setengah orang kata, tak betul belajar ilmu zikir dan mengenai. Tengok kau dak khusyuk adalah sembahyang. Dia pun tinggal zikir. Maka setan kata, menang kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga dia. Menang alik dia.
Betulnya kita lawan lagi ya. Memang dia akan serang biar kita faham cerita. Mana dia akan serang kita betul-betul. Kita jangan peduli. Tetap kita belajar lagi. Zikir lagi. Istighfar. Apa tu? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lepas tu kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Mayang ada yang lalai. Sebab apa? Serangan betul-betul. Kita kena kuat lagi zikir luar. Kena training lebih lagi. La ilaha illallah. Allah Allah. Training kuat lagi luar. Nak menang lah stadium. Kena ni lebih lagi kan. Boleh menang lah stadium. Tu cara dia. Kena bersungguh dalam beramal. Hingga kita merasai nikmatnya. Baru kita faham apa itu ihsan. Bila Tuhan bukakan hijab hati kita. Dia macam makan buah durian sedap. Oh sedap buah durian. Sedap je lah. Dengar, tengok pula orang makan durian. Pasulah. Nampak dah. Sedap sungguh. Tak berhenti-berhenti tambah pasulah yang makan. Tapi lagi mana tak makan sendiri, tak akan dapat menikmati kesedapan buah durian tadi. Serupalah dengan ihsan ni. Kena makan sendiri. Baru kita makan sekali, kena hak durian molek tadi, lepas. Oh sedap rupanya. Oh nak makan semua kita ni. Benar, bila kita mula makan ihsan tu, rasa seronok dengan Tuhan. Tak ada benda lah. Tidak ada harga lah untuk tertinggal benda ni. Tidak ada harga nak bayar. Kalau kata boleh jual benda ni, kita takkan rela jual. Tidak ada harga nak letak. Perasaan bertuhan dengan Allah Ta'ala, perasaan keseronokan kita merasa bertuhan tadi. Rasa bertuhan cukup dah. Bukan memandang ketuhanan itu. Bukan memandang zat, memandang sifat asma' di ketuhanan, hakikat ketuhanan itu. Penzahiran ketuhanan itu pada diri kita, pada alam ini. Allah gerak diam kita tu dalam hak Allah Ta'ala. Berasa kita. Hingga dengan sendiri akan hilang ananiah kita. Sombong akan hilang. Ujuk, duk, takabur akan bertukar. Kalau zaman ni kita riak kerana menunjuk untuk peribadi kita, kan kita tetap riak, tapi riak kita untuk agama kita, supaya agama mencontohi kita, bukan untuk kepentingan peribadi kita. Bukan suruh buang riak, tidak, tukar. Kalau zaman ni kita marah kerana peribadi kita, sekarang ni kita marah juga, tapi marah kerana agama, bukan marah kerana peribadi. Hak peribadi kita tak marah dah, tapi hak agama kita marah. Benda hak salah kita tak kata salah, jangan kata betul pula. Itu ceritanya. Maka bersungguhlah kita untuk dapat capai benda ni, supaya semayang kita, solat kita menjadi satu penyaksian, penzahiran akan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kena latih, berlatih dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kena isbat tu, tiada hak aku, tiada aku yang kidam melainkan Allah yang kidam, tiada aku yang bakar melainkan Allah yang bakar, tiada aku yang mendengar melainkan Allah yang mendengar. Tubi. Buat sungguh-sungguh. Kalau kita asal sebut 10, takkan 10 dah, berbulan-bulan dah zikir, takkan 10 lagi. Ubahlah pula 33, 66, 100 capai target kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kat lain, masa lain kita tetap jalan hati ingat Allah. Allah tak lupa. Pergi pasar pun kita sebelum masuk pasar tu, hidup hati Allah masuk dulu, masuk pasar. Bawa kereta pun Allah. Selawat kita main orang mondok. Akal kita guna sama, tengok, memandang, semuanya berkait dengan Tuhan, semuanya susunan Allah Ta'ala, semuanya takdir daripada Tuhan, semuanya kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Apa saja berlaku, semuanya kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Tengok, bersyukur sama kita. Ini rezeki dari Allah, ini rezeki dari Allah. Rezeki parking, rezeki itu, rezeki ini, rezeki traffic light, traffic light hijau manjang, rezeki traffic light merah manjang. Semua pandang daripada Allah Ta'ala. Tak ada training lagu tu, dia cepat habis sudut kita training, maka yang cepat, maka kita akan merasai kenikmatan. Apa itu yang disebut sebagai ihsan tadi? Seronok rupanya bila kita memiliki ihsan tadi. Itu bab seronok, tapi yang paling penting adalah barulah benar iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru benar kita terlepas daripada kesyirikan tadi. Hak ni yang kalian kita nak sangat. Sebab kita bimbang jika mana ada lagi kesyirikan yang tersembunyi dalam diri kita, kita bimbang kesyirikan itu akan terzahir kalau mana kita mati nanti. Wa na'udzubillah. Jangan ada. Tidak mahu nanti Tuhan balik hati kita kerana sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita. Sebab tu bila zikir la ilaha illallah ni, zikir nafi isbat ni, antaranya lah dia mencongkir, dia membokar apa benda penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit tauhid yang ada akan keluar. Kita kurang yakin dengan rezeki Tuhan akan keluar nanti. Dia tubik tu, buat apa rasa tak puas hati dengan rezeki Tuhan ni, tak percaya. Mana kena menanam lagi, Allah lah yang memberi rezeki dan sebagainya. Dia akan membongkar apa yang terpandang, kesyirikan yang masih terpandang dalam dada kita. Itulah kelebihan
berzikir nafi isbat ni, maka terserahlah pada tuan, abang kakak semua ni untuk beramal tadi. Saya hanya boleh tunjuk jalan, hanya boleh kabur, tapi nak berjalan masing-masing kena buat sendiri. Kunci telah kita beri. Kereta ada lama dah, kita bagi kunci. Maka gunalah kunci itu untuk menghidupkan kenderaan anda. Tak menghidupkan juga, saya tak boleh kata apa. Jangan persalahkan sesiapa pun. Masing-masinglah kembali pada Allah. Moga Allah membantu kita, moga Allah mempermudahkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kita buka ruang kepada persoalan kalau ada. Juga mohon maaf akhir-akhir ni agak sibuk sikit, jadi mungkin kelas kita tergendala. Minggu depan pun belum tengok berita jugalah, sebab ada urusan mustahak sikit, terpaksa keluar pada Terengganu. Ya. Okey. Wajib kita bersyukur betul, sebab semuanya nikmat daripada Allah Taala. Tapi kita manusia, insan yang kerdil, yang lemah, kerap lalai daripada bersyukur. Maka memang waktu kita kena timbal balik dengan bertaubat tu, istighfar tu. Sebab kita banyak lalai. Istighfarlah banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Kena rasa dosa kan. Ini kita banyak syirik sekarang. Dosa yang paling besar kita buat hari-hari adalah dosa syirik. Besar dosa kita ni. Sebab bukan sebut betul istilah sebenarnya sebut syirik ni bukan dosa. Istilah dosa pun tak apa tepat. Mana kalau dosa ni lebih kepada apa? Kalau kita dalam bab syariat, tak semayang, tak puasa, itu dosa. Bila syirik ni tak panggil dosa tu. Istilah bukan dosa, dia pakai istilah syirik tu, bukan dosa. Lebih besar lagi nak kabarnya daripada hak lain tadi. Syirik. Jadi anda nak kena jaga anannya itu kesyirikan, bukan dosa semata-mata. Dosa yang terbesar tu. Lepas tu kena dia istighfar semua lah kita ni. Lepas tu kena faham lah astagfirullah. Kena banyak istighfar lah. Lalai daripada ingat pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah lupa pun pada kita. Kalau Tuhan lupa, walaupun seketika kita, matilah kita. Kalau Tuhan lupa, maka tak nafas kita. Tarik nafas tak lembuh, buh nafas tak tarik. Tapi Tuhan tak lupa. Apatah lagi hal-hal yang lain. Semua balik pada nafas ni je. Daripada nafas ni lah kita mendengar, melihat, berkata-kata. Maka itulah banyaknya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Maka bagaimana kita nak balas nikmat ni? Nak balas. Bagaimana orang yang boleh kata dia banyak dah pahala dia, mana dia boleh masuk syurga dengan ibadahnya? Tak mungkin. Sebab ibadah kita banyak mana sekalipun, bagaimana nak balas nikmat Tuhan? Sebab di akhirat 3 perkara akan ditimbang. Amal baik, amal jahat. Semua orang tahu tu. Ada perkara ketiga yang ditimbang yang ramai orang terlupa, iaitu ditimbang akan nikmat-nikmat Tuhan yang Tuhan beri pada kita. Dan kalau nikmat baik letak belah kanan, nikmat baik, amal baik letak belah kanan, amal jahat letak belah kiri, maka nikmat akan sekali dengan amal jahat ni. Duduk 10 alik ni. Maka amal baik kita semayang 1000 rakaat sehari pun banyak. Pas dosa tak banyak. Tapi bila tak nikmat benda ni, timbang balik bus sekali ya. Banyak mana nikmat lah atas 1 saat. Cukup kan? Jadi nikmat nafas. Dengan nafas itu kita mendengar, melihat, berkata-kata, berfikir. Itu nikmat. Banyak mana ya. Masa yang sama kita melihat segala kejadian hak ada ni, semua nikmat pada kita. Oksigen, langit, bumi semua ni, itu nikmat lah atas sesaat. Banyak mana nikmat yang ada. Kira diri ya. Kalau Tuhan hitung semua tu, masuk neraka kita belaka. Sebab tu dia kata kita ke syurga dengan rahmat Tuhan, ke neraka dengan keadilan Tuhan. Adil ni makna apa? Tuhan akan timbang tara kan. Pahala banyak ni membuat, dosa banyak ni membuat, nikmat banyak ni membuat. Timbang tara masuk neraka lah kita. Dia nak balas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Mata satu pun tak lepas, sebiji bola mata. Tapi atas kasih sayang Tuhan, atas rahmat Allah Ta'ala,
Ni ke syurga. Ihsan. Ini kita cari, lepas tu kita beramal ibadah. Kenapa? Bukan kerana nak pahala lagi dah. Orang nak pahala ni budak-budak. Bukan salah nak pahala, tapi peringkat budak-budak. Ingat tak kita masa zaman budak-budak dulu, mak ayah suruh pergi kedai, kalau tak pergi upah, pergi tak kedai? Pergi tak kedai, tak pergi upah? Tak pergi. Kalau ni mak ayah suruh pergi kedai minta upah kau, minta upah pergi lah ni. Tak upah dah. Ada tolong bayar pula ke mak kau. Mak wibiti tak rasa malu nak ambil dah. Ambil yang belanja. Tak apa, kita bayar mak ada mak wi kat peti dia. Itu sama kita dengan Tuhan. Perjalanan kita ni, dulu memang kita minta pahala, kita nak ni fadilat tu, fadilat ni ibadah. Sekarang ni kena berubah, jangan jadi budak-budak, jadi orang dewasa dalam beramal. Cari apa? Rahmat, kasih sayang Tuhan yang kita cari. Tukar pahala dapat, bukan tak dapat automatik je tu, tak payah minta. Tu kita buat gitu tak dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Tapi kecil je kita fikiran budak-budak dalam beramal. Tukar, cari kasih sayang Tuhan, cari penyucian hijab-hijab hati kita, biar Tuhan buka balik hati kita ni. Tu kita cari. Apa kita nak? Buka hijab hati aku ya Allah dengan ibadah ini. Sucikan hati aku ya Allah, buang segala dosa-dosa, karat-karat jahiliah aku. Tu kita nak. Kita niatkan begitu. Setiap yang kita buat begitu hingga Tuhan bersihkan hati kita ni. Tuhan limpahkan kembali nur, kerahmatan ada kita, hingga nur ihsan itu melimpah kembali, hingga kita memandang dan merasai segala apa yang ada pada kita dan pada alam ini seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala jua semata-mata, hingga kita mencapai hakikat ketauhidan yang sebenar-benarnya. Itu kita nak, dan dapat belas ihsan daripada Allah Ta'ala, kasih sayang Tuhan. Barang siapa memiliki kasih sayang Tuhan, maka dia memiliki segala-galanya. Barang siapa jadi kekasih Tuhan, takkan Tuhan mengkhianati dia lagi dah. Sudah duduk dalam kota Allah Ta'ala, selamatlah. Itu kita naknya cari kehampiran dengan Allah Ta'ala, biar dapat darjat dekat dengan Tuhan, bukan sekadar orang-orang biasa. Ini cukup lah kata kita jadi orang biasa, cukup lah jadi orang awam je. Kalau periksa, kalau bab pitih tak ambuh gitu lah. Bab pitih cukup lah dapat gaji, bobo sudah lah. Nak gitu? Dapat gaji bobo ke nak dapat gaji banyak? Kalau gaji kerja ni gaji bobo 5,000, tapi kalau awak sungguh boleh 10,000. Mana nak? Bobo dah. Sungguh sikit je katanya, tak banyak pun. Sama lah. Pernah seorang sahabat saya cerita lah, bila bab ni lah tegur orang pada anak dia, bab ni dia kata, kalau bab apa, kalau bab zikir suruh zikir, dia kata nak pilih zikir hak sikit. Tapi kalau bab pitih memang nak banyak. Suruh zikir 100, berapa banyak ngak 10 dah lah. Dia pilih buat ibadah. Sebab tu macam orang sembahyang tali tarawihnya boleh sebut 8 ke 20, kenapa dia pilih 8? Ramai pilih 8. Kenapa? Beribadah kerana nafsu. Beribadah bukan kerana cinta. Beribadah cinta dia nak banyak. 20 kita buat. Atas keupayaan lah, kelaratan pula. Kita tak larat dah. Walaupun dia buat 8 sebab tak larat dah, tak sihat tubuh. Itu lebih besar daripada dia buat 20 nak kata an-nabang. Bukan kerana cinta, lebih pada terpaksa. Allah bukan sekadar menilai zahir, Allah melihat juga akan hakikat batin kita bagaimana. Ini tilikan Allah Ta'ala, bukan pada zahir semata-mata. Ini kita nak, ini nak kena ada ihsan ni, ada. Itu kena banyak bersyukur. Qalilan ma tashkurun, Tuhan kata amat sedikit golongan yang bersyukur. Maka kita sembahyang, Tuhan pilih kita sembahyang, bersyukur kita dapat sembahyang. Kita mari belajar ni, bersyukur kita dapat belajar walaupun masih belum faham, walaupun masih belum amal. Sebab boleh belajar tu satu nikmat yang cukup besar dah sebenarnya. Boleh hadir di sini hari ni katanya. Mungkin tak faham benda pun kata, tapi itu satu nikmat yang besar. Syukurilah nikmat ini. Ni kita belajar gitu. Sambil kita berusaha lagi untuk meningkatkan fahaman kita, meningkatkan amal kita ni. Moga Allah membantu kita semua. Moga Allah mempermudahkan perjalanan kita ni. Moga Allah membuka kembali hijab kita, agar kita kembali mengenal Allah Ta'ala sebagaimana kita pernah mengenal Allah Ta'ala di alam arwah dahulu, supaya kita kembali berkasih sayang, bercinta-cintaan, berhibur-hibur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم افتح علينا بالباب معرفة اللهم افتح علينا بالباب اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا فتوح عارفين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المقربين واجعلنا من الشهداء والصالحين يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إنك على كل شيء قدير اقضي حوائجنا يا الله ببركة وكرامة ببركة وكرامة ببركة وكرامة ببركة وكرامة ببركة وكرامة ببركة وكرامة ببركة بشفاعة نبي محمد بإذن الله وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولا حول ولا